Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kepada kita bersama-sama untuk kita meneruskan tajuk pengajian kita berkenaan dengan tafsir, dan kita alhamdulillah sedang bincangkan berkenaan dengan tafsir surah apa? Surah Nuh. Ma'arij habis dah, kecuali ada Rupiah Ponteng. Okey, baik, jadi kita insyaAllah akan mula masuk pada hari ini berkenaan dengan surah Nuh. Dan Nuh alaihissalam, memang Nuh adalah nama Nabi, Nabi-Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana perbahasan para ulama membincangkan tentang nama dia ni, ada kata Arab, ada bukan Arab dan sebagainya. Bahkan sebenarnya kita balik pada asalnya, nak kata di Arab, kita tak ada sebarang penjelasan yang nyata sebenarnya. Dan dalam Al-Quran Karim, nama dia berulang sebanyak 36 kali lebih kurang. 36 kali, 34 kali. Ya, masalah ni kan orang suka benda macam ni. Ustaz salah seronok. Ya, nama dia berulang sebanyak 43 kali. 43 kali nama Nuh alaihissalam berulang dalam Al-Quran Karim sebanyak 43 kali. Dan surah-surah yang bincangkan tentang dia, actually kalau dalam dalam satu kitab kitab Qassul Qur'ani karangan Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, dia lebih perincikan surah-surah apakah yang nama Nuh disebut. Itu actually kita tak apalah, kita biarkan. Masa kita memang kita nak bincangkan surah ini saja, dan juga kita bincangkan berkenaan kisah Nuh di sini. Dia salah seorang nabi dari Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, dia kalangan ulul azmi yang digelar oleh Allah Taala sebagai nabi yang mempunyai keazaman yang kuat. Dan kita akan ambil insya-Allah hari ini, dan surah ini surah Makkiyah. Surah ini adalah surah Makkiyah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. An i'budullaha wattaquhu wa ati'un. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar. Law kuntum ta'lamun. Yaqulu ta'ala mukhbiran an Nuhin alaihi salam. Berfirman Allah Ta'ala memberitahu mengenai Nuh alaihi salam, annahu arsalahu ila qaumihi, bahawa dia Allah Ta'ala utuskan Nuh kepada kaumnya, amiran lahu, memerintahkan Nuh memerintah kepada Nuh, an yunzirahum, supaya dia peringatkan mereka, ba'sallahi, kekasaran atau orang kata hukuman, hukuman ba'sallah, mereka terukan hukuman Allah Ta'ala, qabla hululihi bihim, sebelum berlakunya ia kepada mereka. Sebelum berlakunya hukuman berkenaan, maka beritahu awal-awal. Mana itu sebab dia kata anzir kaum, maka peringatkanlah kaum kau. Fa in tabu wa anabu rafa'a anhum, jika mereka bertaubat dan mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan keampunan Allah Taala, rafa'a anhum, dia akan mengangkat perkara berkenaan daripada mereka. Maksud dia, patut kena hukum akan jadi tak kena hukum. Okey. Walihadza qala, dan kerana ini Allah Taala berfirman dalam ayat berkenaan. Okey. Di ayat awal tadi kata inna arsalna Nuhan ila qaumihi, sesungguhnya kami telah utuskan Nuh kepada kaumnya, dan arahan Allah Taala adalah an anzir qaumaka, bahawa peringatkanlah kaum kau hai Nuh,
min qabli an ya'tiyahum azabun alim, sebelum datang pada mereka azab yang pedih. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Nuh pun berkata, wahai kaumku, sungguhnya aku untuk kamu adalah pemberi peringatan yang nyata. Ai bainun nadharati, nyata peringatannya, mana tidak ada sebarang kekeliruan, mana apa yang dikehendaki daripada kaumnya buat semuanya nyata, tak ada sebarang benda tersembunyi. Kalau siapa yang ikut ajaran sesat zaman sekarang, semua tersembunyi, tak tahu apa benda dia buat kan. Bila nak sampai makam baru tak tahu kan, bagi duit banyak sikit tok guru lepaskan, kadang-kadang tak dapat lepas langsung kan. Kadang dia tuai tok guru tu kan, dia tuai sikit-sikit kan. Nak kata anak murid tu bagus boleh lepas amal sendiri, tak boleh. Dia nak makan kan, jadi simpan lama-lama. Tapi Nuh AS memang kita kata dakwah para anbiya kesemuanya adalah nyata. Tajuk dia adalah supaya manusia ini kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala, bertaubat kepadanya, mengharap kepadanya, tidak menyembah selain Allah Taala. Nyata, tak ada sebarang kekeliruan. Zahirul amri wadihuhu, mana nyata urusannya dan terang, terang seterang-terangnya. Dan arahannya adalah an ya'budullaha wattaquh, hendaklah kamu semua apa? Sembah Allah Ta'ala dan juga apa? Bertakwa kepadanya. Itu seruan semua para anbiya. Mana Muhammad SAW datang, itulah juga dia nak. Dan itu sebab kenapa kita kata pengabdian diri kepada Allah Ta'ala satu benda, dan juga kemudian perkara kedua adalah mengejar ketakwaan. Mana siapa beribadat, macam kita pernah terangkan, kita kata matlamat ibadat adalah takwa. Siapa-siapa cari selain takwa, ataupun selain daripada keampunan, atau selain daripada dekat diri Allah Ta'ala, maka dia sesat. Bila dia cakap macam ni, ada orang kat tangan, dia kata, ustaz habis solat hajat dah buat apa? Ya, kita kata, mana ada Nabi ajar solat hajat? Mula dia pening kepala. Jadi kita bacakan balik hadis daripada awal, faham. Nabi tak ajar solat tu, Nabi ajar doa tu, faham. Lepas solat tu lantak kan, nak baca ke, nak guling ke, nak apa, terpulang. Tapi yang pentingnya solat itu lillah. Solat itu lillah, jangan gabungkan Allah Ta'ala dengan apa-apa. Sebab kenapa dalam hadis yang Nabi kata apa? Allah Ta'ala kata, ana aghna syuraka anis syirki, aku adalah yang paling tak perlukan kepada penyekutuan. Mana sekutu yang paling tak perlu pada sekutu. Manakala orang banyak sekutukan aku, tapi aku tak perlukan sekutu langsung, dia kata. Faman amila amalan, bersiapa amal satu pekerjaan, buat satu pekerjaan, asyraka fihi ghairi, dia sekutukan aku, asyraka ni fihi ghairi, dia sekutukan aku dalamnya dengan selainku, taraktuhu wa syirka, aku biarkan dia dengan sekutu dia. Anything, mana benda duniawi kita nak daripada amal ibadat kita, maka Allah Ta'ala lepaskan kita macam tu je. Let go macam tu je. Dan jangan kita silap faham. Dan maka kita kata macam pengabdian diri kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 21, Allah Ta'ala nyatakan, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, wahai manusia, sembahlah oleh kamu akan Tuhan kamu, alladzi khalaqakum, yang telah ciptakan kamu, walladzina min qablikum, orang-orang sebelum kamu. Matlamat dia, la'allakum, moga-moga apa? Kamu terbang, jalan tahir, orang hormati, dapat rezeki banyak. Apa? Moga-moga kamu bertakwa. Jadi kalau siapa cari selain itu, maka dia akan malang. Dia akan malang, mencapai benda yang, mengejar benda yang takkan dicapai. Tapi kalau dia nak ketakwaan, maka benda itu akan dicapai. Baik. Ai utruku maharimahu wajtanibu ma'asimah. Mana itu tinggalkanlah perkara-perkara haramnya dan jauhilah dosa-dosa. Mana perkara-perkara dosa terhadapnya, terhadap Allah Ta'ala. Wa ati'un, dan taatilah aku. Taatilah aku. Pada apa? Fima amurukum bihi, pada apa yang aku perintahkan kamu dengannya. Wa anhaakum anhu, dan aku tegah kamu daripadanya. Mana apa aku perintahkan, apa aku tegah, maka ikut dan patuhlah, kerana aku ni wakil Tuhan. Maksud dia, kalau kamu buat, yaghfir lakum min dhunubikum, dia akan ampunkan untuk kamu daripada dosa-dosa kamu. Sekarang diterangkan dari ke ataupun terhadap. Okey. Ai idza fa'altum, bila kamu melakukan benda berkenaan, mana kamu apa? Kamu sembah hanya Allah Ta'ala, takwa pada dia, dan juga taati aku, tiga benda berkenaan, maka nescaya apa akan jadi? Yaghfir lakum min dhunubikum. Mana idza fa'altum ma amartukum bihi, bila kamu melakukan apa yang aku perintahkan kamu untuk buat lakukan, wasaddaqtum ma ursiltu bihi ilaikum, dan kamu percaya pada apa yang percaya apa yang aku diutuskan dengannya kepada kamu, mana risalah ini, Allah Ta'ala akan ghafarallahu lakum dhunubakum, Allah Ta'ala akan ampunkan untuk kamu dosa kamu. Wa min hahuna qila, dan perkataan min di situ, yang kita kata dalam bahasa Arab, dia kata perkataan min tu maksud dia dari. Okey,
qila dikatakan innaha bimakna an. Innaha bimakna an. Mana Ibnu Katsir kata, mana dia katakan bahawa di situ sebenarnya maksud dia min, perkataan min tadi maksud dia an. Maksud dia an, mana terhadap. Takdiruhu, maksud dia kalau kita nak jelaskan meaning ayat itu keseluruhan dengan tukar min kepada an, maksud dia akan jadi yasfahu lakum an dhunubikum, dia akan maafkan untuk kamu terhadap atau terhadap dosa-dosa kamu. Mana apa-apa dosa kamu ada, dia akan ampunkan semua sekali. Okey. Waqtarahu Ibnu Jarir, dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Maksud dia tak nak pilih sebahagian, maksud dia semua dosa tu akan diampunkan. Jadi memang kita kata kalau bila manusia bertaubat Allah Ta'ala akan terima semua sekali taubatnya. Dan wakila dikatakan juga innaha litaba'in. Ada yang pendapat kata min tu litaba'in, untuk sebahagian. Mana ada sebahagian ambil, sebahagian lagi tidak. Maksud dia bila disebut yaghfir lakum min dzunubikum, dia akan diampunkan, dia akan ampunkan untuk kamu daripada dosa-dosa kamu. Mana sebahagian dari dosa-dosa kamu. Sebahagian. Ini ada pendapat kedua berkata itu. Innaha litaba'in, maksud dia adalah untuk pembahagian. Mana sebahagian ai, maksud dia yaghfir lakum dhunub yaghfirul lakum adz-dzunubal azim al-izama. Dia akan ampunkan untuk kamu dosa-dosa yang besar. Allati wa'adakum ala irtikabikum iyyaha intiqam, yang dia janjikan ke atas kamu, okey? Yang dia janjikan kamu terhadap perlakuan kamu akan dosa-dosa tadi, dia janjikan apa? Intiqam, pembalasan. So mana-mana yang itu, maka dia janjikan pembalasan, maka dia akan ampunkan yang itu dulu. Itu yang akan dilepaskan. Arti kata lain, kamu tidak akan dikenakan hukuman. Adapun kalau tidak, dia yang lain tu boleh diampunkan dengan cara lain. Dilepaskan. Tapi untuk dosa-dosa yang besar, maka dia mesti dilepaskan dahulu. Macam kita kata, kalau kita kata macam kita beribadat seharian. Dalam perkara ni, contoh macam kata-kata apa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan dia kata fitnah, dia tanya pada para sahabat yang lain. Dia kata siapa dengar fitnah daripada Nabi SAW? Mana Nabi sebut tentang ujian, ibtila ataupun fitnah yang dosa ni yang akan berlaku pada umat Muhammad ni, siapa tahu. Jadi last sekali datang menceritakan kepada dia adalah Hudzaifah bin Yaman. Pasal dia bila orang bercakap-cakap, dia kata aku tak nak yang boleh dibersihkan, aku tak nak kesalahan atau dosa yang boleh dibersihkan oleh solat, puasa yang seharian kamu. Aku nak tahu yang lain, dia kata. Huzaifah kata aku tahu. Huzaifah ceritakan. Jadi kita kata secara tak langsung, maksud dia memang kita dari segi konsep kefahaman ini, dalam Islam kita tahu bahawa solat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, dia pembersihan bagi dosa-dosa kita. Tapi dia dosa kecil sahaja. Sebab dosa-dosa besar tak lepas dengan benda-benda tadi. Kerana hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? As-salawatul khams, semayang 5 waktu sehari semalam. Wal jum'ah ila jum'ah, Jumaat ke Jumaat, mana daripada satu minggu ke minggu yang berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan ke Ramadan yang berikutnya, setahun sekali. Semua tak adalah mukaffiratun lima bainahun, menghapus dosa bagi apa di antaranya. Mana apa yang berlaku dosa tengah-tengah ni akan dibersihkan oleh berikutnya. Macam tu seterusnya. Syarat idza jatunibatil kabair, bila dijauhi dosa-dosa besar. Maksudnya kalau dosa besar dia buat, solat itu tak akan bersihkan apa-apa. Dan selagi tak bertaubat daripada dosa-dosa besar, selagi itu ibadat-ibadat harian tadi, solat kita, zikir kita, langkah ke masjid dan sebagainya, tidak akan membersihkan benda-benda berkenaan. Sebab kenapa kita lihat kadang-kadang ada orang separuh tu kita pelik, dia semayang tapi perangai tak senonoh juga. Kan? dia ciri dia semayang 5 waktu semalam, puasa dia nangis menjijih mata, tapi tengok lepas tu dia macam tu juga perangai dia. Sebab apa? Sebab mungkin ada dosa-dosa besar yang dia tak bertaubat lagi. Dia tak bertaubat dosa-dosa besar. Maka dengan sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala jadikan di hati dia tak pernah bersih, tak pernah terima hidayah dengan betul. Dia nampak hidayah tadi apa macam kerdipan apa? Cahaya kilat. Bila terang kejap dia jalan. Lepas tu hilang gelap dia diam. Dia macam orang munafik yang dikata sebut dalam surah Baqarah sebut kan, kemunafikan. Hati dia ada nifak dan ada iman. So jadi bila terang dia jalan. Bila gelap dia diam. So dia punya tu dia ada musim. Sedangkan kita kata bila ikutkan dari segi asasnya, bila hati kita dah dibersihkan berkali-kali dengan ibadat harian kita, seperti kata lain, kita akan bukannya ni, kita akan baik dan makin baik. Bukannya macam tu saja. Tapi kalau orang tu kita dapati lepas ibadat dibuat, macam tu juga perangai dia. Maksudnya dia ada dosa besar, dia tak taubat lagi. Dia ada dosa besar. Pasal memang matlamat asal ibadat ini adalah penyucian, pembersihan. Kalau orang tu dah dibersihkan hati dia, maka dia akan naik ke level yang berikutnya. Tapi kalau tak naik juga, maksud dia cek balik apa dosa besar yang tak taubat lagi. Banyak orang kadang tak taubat lagi. Daripada taubat, barulah benda yang dibuat harian tadi memberikan kesan dalam peribadi dia. Faham?
So taubat tu benda pertama sekali. Jadi kena ingat taubat tadi bukan hanya waktu malam. Masalah masyarakat kita. Saya terangkan benda ni, ada orang jumpa saya, dia kata, saya terangkan. Saya kata, kerana taubat ini setiap waktu. Dan bahkan hadis Nabi kata, Allah Ta'ala buka pintu taubat di waktu siang hari. Siang hari, untuk bertaubat orang yang buat dosa pada waktu malam. Dan dia buka pintu taubat pada waktu malam, untuk bertaubat padanya pada orang-orang yang buat dosa pada waktu siang. Dan dia akan berterusan sehinggalah terbitnya matahari daripada barat. Nabi sebut macam tu. So, jadi ada orang kata, tapi Ustaz, adakah kita kena taubat setiap hari? Saya suruh dia baca lafaz istighfar sampai habis. Betul dia baca, atubu ilaih, ujung tu. Oh ya ke? Adalah, dia kata. Boleh tahu, punya ada kat situ. Mana matlamat asal lafaz tadi, penyerahan total kita kepada Allah Ta'ala berkenaan dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Faham Baik. Dan disebut situ, wa yu'akhirukum, dan kamu akan diampunkan dosa, satu. Kedua, wa yu'akhirukum ila ajalim musamma, dia akan tangguhkan kamu sehingga tempoh yang tertentu. Maksud dia, yumiddakum, dipanjangkan fi a'marikum, pada umur-umur kamu. Wa yadra'u ankum azab, dan dia lindungi atau tolak daripada kamu ni azab. Alladhi in lam tanzajiru amma nahakum anhu, yang kalau sekiranya kamu tidak terhenti daripada apa yang dilarang oleh terhadap kamu melakukannya, auqa'ahu bikum, dia jatuhkan benda berkenaan pada kamu. Ini dua pendapat. Satu pendapat kata-kata Nuh AS daripada kaum dia, maksud dia, kamu akan diberikan tempoh panjang lagi. Manakala kamu ingkar, maka cepat kamu binasa. Seolah-olah kita kata ni, tapi bila kamu tak ingkar, maka dipanjangkan lagi tempoh untuk kamu hidup, untuk kamu beribadat dan juga merasai kehidupan dunia ini. Jika tidak, azab itu akan datang dengan segera, maksud dia. Dan waqad yustadallu bihadhil ayah man yaqulu, dan telah didalilkan dengan ayat ini, man yaqulu, orang-orang yang berkata atau berpendapat, inna ta'ata, sungguh ketaatan, wal birra, dan juga kebaikan, wasilatar rahimi, dan silaturahim, yuzadu biha fil umri hakikatan, ditambah dengannya pada umur dengan secara hakikat. Mana maksudnya memang tambah umur. Ni kan kita kata ada masalah. Memang macam tadi siang tadi kita baca hadis Ummu Habibah dia doa, dia kata Allahumma mati'ni fi zauji. Mana Rasulullah dia macam ni, dia kata ya Allah, berilah aku maksud dia, janganlah matikan cepat orang-orang ni bersama dengan aku ni, biar aku dapat sampai mati bersama dengan orang ni. Siapa? Disebut Rasulullah. Suamiku Rasulullah, kemudian bapaku Abu Sufyan, kemudian saudaraku Muawiyah. Lepas tu bila dia doa macam tu, Nabi SAW kata, engkau telah minta kepada Allah Ta'ala benda yang ajal, tempoh-tempoh yang telah ditetapkan, hari-hari yang telah dibilang, dan rezeki yang telah ditentukan. Maksudnya dah cukup dah. Mana kau minta benda tambahan, dan Nabi kata lebih baik kalau sekiranya kau minta dilepaskan, diampunkan daripada azab neraka ataupun azab kubur, nescaya lebih baik. Nabi kata kepada dia. So, jadi hadis ini di antara hadis-hadis yang lain yang banyak menyatakan, menyebabkan ada para ulama atau jumhur para ulama melihat bahawa tak boleh panjang umur. Umur dah ada 20. Okey. Tetapi bila kita lihat lebih dalam Al-Quran Karim, dalam contoh dalam surah Ar-Ra'du ayat 39. Jadi ayat ni di antara dalil bagi menyatakan berkenaan dengan orang-orang yang mana-mana siapa yang manusia ni yang umur panjang tak panjang, kita minta, tapi panjang tak panjang Allah Ta'ala je tahu. Contoh dalam surah Ar-Ra'du ayat yang ke-39, Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad arsalna rusulan min qablik, demi sungguhnya hai Muhammad, kami telah utuskan utusan-utusan yang ramai sebelum kamu ada rasul-rasul yang ramai. Wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah, dan kami jadikan untuk rasul-rasul kami itu isteri-isteri dan juga zuriat keturunan. Okey. Kenapa Allah sebut benda berkenaan? Ini ada kaitan dengan tajuk berikutnya. Pasal bila kadang-kadang bila manusia ni, bila para rasul alaihi wasallam datang dengan mukjizat dan banyak tanda-tanda yang besar, ada orang ingat benda tadi datang di tangan rasul tadi dengan kehendak mereka sendiri. Itu satu bagi pihak manusia. The second thing daripada pihak rasul itu sendiri, macam seolah-olah Allah Ta'ala beritahu dalam ayat ini, maksud dia semua rasul-rasul tadi manusia macam kamu juga, makan, minum, sakit, tidur, kahwin dan sebagainya.
Mana Allah Ta'ala ceritakan mereka manusia macam kamu juga. Mana bukan semua benda-benda mereka buat tu mereka buat sendiri. Bahkan Allah Ta'ala kata dalam ayat 38 tu, dia kata apa? Wa ma kana lirasulin. Ini yang sebenarnya isi kandungan sebenar yang disebut. Mana ayat awal tadi untuk beritahu bahawa rasul-rasul semuanya manusia. Okey, maksud dia apa benda yang mereka buat bukan dengan kehendak mereka sendiri. Dan ayat yang ke-38 tu yang menyatakan wa ma kana lirasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah, dan tidak bolehlah untuk seorang rasul untuk datangkan sebarang tanda. Contohnya macam Musa alaihissalam tongkat dia jadi ular, ataupun dia belah lautan, atau dia ketuk batu keluar mata air, ataupun atau apa saja, atau Rasulullah SAW sendiri belah bulan dan sebagainya. Semua sekali benda berkenaan membanyakkan makanan sedikit, ia bukan dengan kehendak mereka sendiri. Sebab Allah kata wa ma kana rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah, dan tidak bolehlah untuk seorang rasul mendatangkan sebarang tanda melainkan dengan apa? Izin Allah. Dan lepas tu Allah kata likulli ajalin kitab, untuk setiap satu tempoh ada apa? Ada tulisan. Mana written, bila, tarikh. Musa campak tongkat jadi ular, berapa kali, hari apa, siapa hadir, semua dah written. Tapi lepas tu tak sebut. Di ujung ni belakang ni. Yang ni kat sini belakang ni, kenapa yang kita kaitkan dengan tajuk kata-kata Ibn Kathir tadi. Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit. Allah Ta'ala padamkan apa dia nak. Padam apa dia nak, dan dia kekalkan apa dia nak. Wa indahu, dan si Allah Ta'ala umul kitab, ada ibu segala kitab yang mana tak ada perubahan langsung. Tapi ada benda yang Allah Ta'ala padamkan, apa Allah Ta'ala kekalkan. Pasal dia dalam tajuk ni. Dan banyak hadis-hadis, contoh macam hadis berkenaan dengan Adam alaihissalam. Ketika mana dia telah dijadikan, Allah Ta'ala beri lihat anak cucu dia yang ramai. Bahkan dalam hadis yang ini masyhur hadis ni. Dan bila saya tanya, setiap kali saya tanya mesti orang salah jawab. Sebab bila dia tengok anak cucu dia ramai-ramai tu, kemudian salah seorang di kalangan anak cucu dia dicarikan cahaya di atas dahi. So dia nampak salah seorang tu, cahaya tu bersinar-sinar. Dia seronok sangat tengok. Dia bertanya, dia kata, ya Allah, siapa ni? Lepas tu Allah Ta'ala kata, hadza ibnuka, ini anak engkau, mana cucu engkau, anak cucu engkau lah keturunan engkau. Nama dia 5 saat dari sekarang. Daud. Tahu, kita tahu. Yang tak tahu takut nak jawab. Bukan kena hukum pun. Kan? Daud, bukan Nabi Muhammad, bukan orang lain, bukan Nabi Yusuf, bukan Daud. Lepas tu Adam tanya, dia kata, ya Allah, kam ja'alta umrah, berapa lama kau jadikan, berapa lama tempoh kau jadikan umur dia? Lepas tu tanya apa? Situ na'aman 60 tahun. Lepas tu dia pun doa, dia kata, ya Allah, cukupkanlah umur dia 100 tahun daripada umurku. Dan maksud dia telah ada qadar khas. Tapi Adam doa minta supaya apa? Okey, jadi benda tu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala makbulkan doa berkenaan, dan bahkan hadis sebut Adam lupa. Adam terlupa berkenaan perkara ni, dan anak cucu dia pun lupa juga. Adam lawan, anak cucu dia pun lawan juga. Ini hadis Nabi nyatakan. So anyway, Musa pun lupa juga. Okey. Tapi dia kata dalam kisah yang berlaku sekali, maksud dia apa yang kita sedang baca tadi, mana Ibnu Katsir kata, mana ayat ini yang dibacakan oleh dan disebut oleh Nuh alaihissalam kepada Allah Taala, kepada kaum dia, wa akhirukum ila ajalin musamma, dia akan tangguhkan kamu sehingga tempoh tertentu, lewatkan kamu sehingga tempoh yang tertentu. Kamu tak akan kekal, kamu pasti mati, pasal tak ada kat dunia ni yang akan kekal. Cuma masalah mungkin dipanjangkan sikit lagi, cuma tak tahu bila lah. Mana maksud dia, kalau diorang derhaka pada Allah Ta'ala, dipercepatkan hukuman berkenaan, maka pendek lagi umur dia. Kalau kita dia taat dan dengar perintah Nabi tadi, maka diberikan penangguhan untuk mereka sampai tempoh tertentu yang mereka selesa dengan tempoh berkenaan. So secara tak langsung ini dalil yang mengatakan bahawa masalah umur berpanjang, bertambah, rezeki pun dan sebagainya boleh bertambah dengan sebab apa? Doa, ataupun kita kata apa, dengan doa kita atau doa orang lain untuk kita. Kalau sekiranya benda itu berjalan dengan gerak berkenaan. Okay, tapi kita tak tahu panjang ada ke tidak. Orang doakan untuk kita doa panjang umur, tapi tak mesti kita panjang umur. Atau mungkin tambah dah. Tapi apa? 2 jam je. Atau sehari, atau seminit. Kita patut mati pada tarikh berkenaan, tapi orang doa, maka tambah lagi 2 minit. Tambah kita tak tahu. Faham tak? Secara asasnya penambahan itu berlaku. Jika tidak, maka masakan Nuh AS kata pada kaum dia, taatlah perintah Ta'ala, yu'akhirukum ila ajalin musamma, diampunkan dosa kamu, dia tangguhkan kamu sehingga tempoh yang berikutnya. Maksudnya kamu takkan dimusnahkan dengan segera. Jadi digunakan sini bahawa sebahagian Ibnu Katsir berkata waqad yastadillu, dan sesungguhnya telah berdalil dengan ayat ini, may yaqulu, orang yang berkata, inna ta'ata wal birra, sesungguhnya ketaatan dan juga kebaikan, wasilatar rahimi, dan menghubungkan silaturahim,
ya yuzadu biha, ditambah pada dengannya, fil umri, pada umur, hakikatan secara realiti. Memang berlaku betul. Bahkan kadang-kadang kita tak faham, macam orang tu, contohnya dia nak hidup, kita menjadi sumber untuk sos dia hidup, maka Allah Ta'ala mungkin akan lambatkan sikit kita mati sebab dia perlukan lagi duit kita. Faham tak? Tapi kalau orang tu kedekut dan sebagainya, memanglah dia cepat mati. Faham tak? Pasal tak ada siapa bergantung dengan duit dia. Tak ada siapa yang berkongsi rezeki dengan dia. Itu sebab bila sedekah dan silaturahim memanjangkan umur tu, kena dengan minim kenaan. Maksudnya orang tu patut terima rezeki. So melalui kita pun dia akan terima rezeki juga. Mungkin bukan kita, mungkin orang lain. Tapi as long as kita salurkan, maka dia betul melalui kita. Mana selagi dia perlukan rezeki berkenaan, kita tak boleh mati. Faham tak? Mana Allah Ta'ala berikan macam tu. Mana dipanjangkan ini kerana yang berikutnya. Yang ini perlukan, dipanjangkan ini pula. Faham? Jelas Baik. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala lepas tu, inna ajalallah, sungguh tempoh Allah. Tempoh kata Allah Ta'ala, idza jaa, bila dia datang, la yuakhir, takkan dia ditangguhkan. Ai, maksud dia kat situ, lau kuntum ta'lam, kalau kamu mengetahui, ai maksud dia, badiru bit ta'ati qabla hulul nikmah. Maksud dia, bersegeralah kamu untuk ketaatan, dengan ketaatan sebelum berlakunya atau datangnya an-nikmah, mana bencana yang Allah Ta'ala janjikan untuk kamu. Maka kalau kamu segerakan, maka kamu akan dapat banyak lagi benda, kamu akan tambah. Fa innahu, kerana sungguhnya dia itu Allah Ta'ala, idza amara ta'ala, bila memerintahkan, sungguhnya jika apabila memerintahkan ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala, bikauni dzalika, dengan kejadian perkara berkenaan nikmah tadi, untuk berlakunya hukuman ke ataupun kebinasaan atau bencana, la yuraddu wa la yumana, maka ia takkan dapat ditolak dan takkan dapat disekat. Tak boleh menyekat. Fa innahu al-azimul ladzi qahara kull syai'in, kerana dia sungguh Allah Ta'ala ini adalah al-azim, yang maha agung, alladzi qahara kull syai'in, yang menguasai semua benda, al-aziz, yang maha perkasa, alladzi danas li'izzatihi, atau yang maha mulia, alladzi danas, yang mendekat li'izzatihi, kerana keperkasaannya atau kemuliaannya, jami'il makhluqat, semua makhluk duduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada siapa yang boleh mengatasinya. Jadi dia gesa kaum dia. Ini kita kata kisah Nuh AS ni. Lepas ni diterangkan kenapa, macam mana dia berdakwah. Ini bukan kita kata bukan sikit, tempoh yang panjang. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan surah Al-Ankabut ayat yang ke-14. Wala bithafihim fi wala dan dia tinggal dalam kaum dia. Disebut Allah Ta'ala alfasanatin illa khamsina ama, 1000 tahun kurang 50. 1000 tahun kurang 50. Mana 90 tahun umur dia berdakwah. Sebelum tu berapa lama wallahu a'lam, lepas tu berapa lama wallahu a'lam juga. Kerana kita kata benda tu adalah diberi tempoh yang diberikan Allah Ta'ala untuk umat sebelum kita. Dan bahkan sebenarnya di antara Nuh AS dengan Adam, ikut daripada apa yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia ada 10 generasi. 10 generation. 10 generation tadi bukan ikut umur kita, ikut umur dia. Dan semua di atas tauhid. Cuma sampai pada zaman Nuh AS, manusia mula menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan benda tu kita kata berlaku dengan sebab apalah, sebab adanya orang-orang yang alim, yang baik dan sebagainya disembah. Ni kuburiah ni. Kuburiah. Kita mana mereka buat berhala dan sebagainya kerana itu. Sebab Nabi SAW nyatakan bila mana para sahabat pergi berhijrah ke Habsyah dahulu, ada isi Nabi SAW, dia kata dia masuk ke tempat gereja-gereja tu, dia dapati ada patung tu rupa Rasulullah. Dan bila cerita pada Rasulullah dan Sahih Muslim, Rasulullah kata mereka itulah orang-orang yang apabila golongan yang buat patung tu, apabila mati di tengah-tengah mereka seorang yang soleh, mereka buat untuk orang tu patung, kemudian mereka puja, kemudian mereka sembah. Dan Nabi kata lepas tu, ulaika, mereka itulah syirarul khalq, seburuk-buruk, sejahat-jahat makhluk. Menelaskan dilupakan Allah Ta'ala, dia pergi kepada sembahan-sembahan dia. So bahaya benda macam ni. Walaupun kita kata zaman kita sekarang ni ada orang cuba mendakwa tak lagi syirik, jangan terima benda berkenaan. Memang kita kata pasal maqasid syariah kita, hanya Allah Ta'ala disembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Datang kita berteleku kat kubur orang tua, orang lain, apa hal? Kenapa? Belah mana ruang, saya tak tahu. Tapi sering datang, kena zaman kita sekarang ni dia jaga. Datang pakai serban, pakai jubah. Ustaz-ustaz kita lah dia tak nak pakai jubah, tak nak pakai serban. Bukan apa, payah naik motor. Kan? Tapi sebenarnya kita kata tak ada masalah. Kita kata dari asasnya benda tu kita faham sendiri.
Mana takkanlah orang ajak kita untuk minta dengan orang yang telah mati, kita kata ya kan juga. Dia bagi alasan kata ada macam ni, ada macam tu, orang minta jadi, kita pun ikut sama. Duduk depan kubur berkenaan. Ni benda yang berlaku Ini anak saudara saya, dia duduk kat Mesir. Orang Mesir mengiyakan ke tidak saya tak tahu. Mungkin ada yang terikut atau tidak. Dia orang ada perangai budak ni, bila time nak periksa, dia orang pergi charter bas, kemudian pergi rehlah, pergi kubur-kubur orang tertentu, pergi tawasul dekat kubur. Betul? Betul. Diiyakan orang Mesir. Mana ini student yang balik Malaysia nanti jadi ustazah. Bayangkan. Mana bahkan bila saya ingat anak saya kata dia buat tak tahu itu kan, dia pergi first time tu dia pergi buat tak tahu. Betul orang kata kau tak buat apa ke? Tak doa ke? Dia kata apa nak doa sini? Anak saya kata apa nak doa sini? Jangan cakap besar, dia kata. Cakap besar dia cakap dengan dia. Dia kata apa sih? Kenapa aku nak doa kat sini, dia kata. Kenapa nak doa kat sini? Benda tu simple bagi orang yang tak belajar agama pun mendalam tahu. Tapi sayangnya ada orang-orang yang belajar agama mendalam tapi sangkut bab ni. Mana pergi? Bayangkan sampai sekarang ni benda baru lagi berlaku. Masih berlaku lagi. Rehlah pergi ke kubur minta supaya lulus periksa. Baca buku tidak. Kemudian minta lulus periksa. Memang saja nak kena. Kalau anak Zara aku pukul lah. Memang kita tak karut. Tapi benda ni kita kata apa movement yang berlaku start Nuh AS hari tu, itulah perkara yang sama. Mana apa keberhalaan itu berlaku dengan sebab macam ni. Mana berhala disembah-sembah dan sebagainya, manusia ini diagungkan dengan sebab itu. Mana kita tak nafikan seorang manusia itu baik, bagus dan sebagainya. Tapi dia bukan, ikut maqasid syariah, bukan dia tempat pergantungan kita. Maka Nabi Muhammad SAW sepanjang hidup baginda boleh tunjukkan mana kubur-kubur para anbiya untuk tempat dia bergantung dan sebagainya. Tapi tak ada seorang pun Nabi tunjukkan. Dan bahkan para sahabat, ini ada seorang saya tengok dalam YouTube. Siapa tak nama dia? Ali Jufri. Habib apa tak? Dia perik dia orang ni. Suka nak tambah Habib-Habib. Okey. Dia kata apa? Dia kata billahi alaik, dia kata apa salahnya kesan-kesan para wali, dia sebutlah. Lepas tu dia kata Nabi sendiri memberitahu berkenaan kubur Musa di mana. Dia kata kubur Musa actually jarak dia dalam satu balingan batu daripada Masjid Al-Aqsa. Nabi sebut satu balingan batu pasal permintaan Musa AS supaya dimatikan dia di situ. So, jadi Nabi kata dia kubur Musa AS, Nabi kata di sebelah sekian-sekian jalan nak masuk Baitul Maqdis tu, di bukit pasir berwarna merah. Nabi kata kalau aku berada di sana aku tunjukkan kamu kubur berkenaan. Okey, ini Nabi sebut macam tu. Tapi para sahabat ketika penaklukan jatuhkan kerajaan Rom, penaklukan Syam tentera Islam masuk ke sana, Omar lupa nak cari kubur Musa. Omar lupa. Kita cari. Omar lupa. Para sahabat semua lupa, tak cari. Macam pergi ke Hadramaut, ke Yaman, para sahabat lupa cari kubur Nabi Hud. Kita pandai cari jumpa. Pelik tak faham saya. Kita kata benda macam ni bahaya jaga. Pasal Nuh AS dia adalah rasul pertama. Maka datang dalam hadis Bukhari Muslim, bila dipuji dia oleh orang-orang yang minta syafaat. First dia orang kata pada dia apa? Disebut pada dia anta awwalur rasulin Rasulullah ila ahli al-ard. Engkau adalah rasul Allah Taala yang pertama kepada penduduk bumi. So, jadi itu antara kata-kata yang disebut oleh orang yang minta supaya Nuh bagi syafaat. Tapi Nuh kata aku pun tak boleh buat apa. Nafsi. Anyway, kita kata nak kena fahamkan sekarang. Mana apa cara Nuh AS sepanjang 970 tahun dia tinggal tu, apa dia buat? Dia terangkan. Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi inni da'autu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'autuhum jihara ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا
وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. Baik. Yukhbiru ta'ala an abdihi wa rasulihi Nuh alaihi salam. Memberitahu Allah tabaraka wa ta'ala mengenai hambanya dan utusannya. Siapa? Nuh alaihi salam. Anna ushtaka ila rabbih, bahawa dia mengadu pada Tuhannya azza wa jalla. Ma laqiya min qaumihi, apa yang ditemui, apa yang dia hadapi daripada kaum dia. Wa ma sabara alaihim, dan apakah yang dia bersabar, apakah kesabaran yang berlaku pada dia fi tilkal muddati tawilah, pada tempoh yang panjang itu allati hiya, yang ia adalah tempoh panjang tadi, alfa sanatin, 1000 tahun, illa khamsina ama, kurang 50. Saya sebut surah Al-Ankabut 14 referensi dia. Wa ma bayyana liqaumihi, dan diterangkan, dan apakah yang diterangkan pada kaum dia, wadhaha lahum, dan dijelaskan pada mereka, wada'ahum ila rusydi was-sabilil aqwam, dan apa yang dia diseru mereka kepada jalan, dan diseru mereka kepada petunjuk dan juga jalan yang paling lurus. Faqala, lalu dia pun berkata, diterangkan pengaduan di Allah Taala, Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Rabbi, Tuhanku, sungguhnya aku seru kaumku malam dan siang. Okey? Ai maksud dia, lam atruk du'aahum fi lailin wala naharin. Aku tak biarkan, aku tak tinggalkan menyeru mereka pada waktu malam dan tidak juga pada waktu siang. Semua waktu aku ajak mereka kepada benda ni. Imtithalan li amrika wa ibtigha'an li ta'atika, bagi mencontohi atau mematuhi perintah terhadap perintahmu, wa ibtigha'an, kerana mengharapkan li ta'atika, kerana mentaatimu ya Allah. Harap untuk mentaatimu, maka aku buat benda berkenaan malam dan siang. Kita tak ada time tidur kan. Kami kat Yayasan Taklim pada masa tertentu kami dapat kosong tu, tengah hari tidur, pagi kelas, tengah hari kosong tidur, malam kelas. Kalau betul lagi kita kan. Dan Nuh alaihissalam tak ada. Mana kita tahu waktu rehat dia siang, mana ada masa kosong malam ke siang ke, sentiasa dia buat benda berkenaan. Pasal dia tak tahu bilakah masa kaum dia akan terima seruan tadi. So dia tak pernah berhenti. Mana dia tak berhenti tadi bukan kerana dia degil, tak. Dia tahu hidayah Allah Ta'ala tadi, tak tahu bila buka. Mungkin kita cakap macam ni tak dengar. Mungkin 3 hari pagi besok dia sejuk sikit dia dengar. Dia gunakan timing tadi, kejap malam, kejap siang. Dia tak pernah berhenti berdakwah. Kepada kaum dia. Falam yazidhum du'ai illa firara. Maka tak menambah mereka du'ai, seruanku ya Allah, illa firara, kecuali mereka bertambah lari. Bukan tambah dengar, tambah lari. Makin aku ajak makin lari ya Allah. Makin lari. Ai kullama da'autuhum, itu maksud dia, kullama maksud dia, kullama, setiap kali mana, da'autuhum, aku seru mereka, liyaqtaribu minal haqqi, supaya mereka menghampir kepada kebenaran, terhadap kebenaran, farru minhu, mereka lari daripadanya, wahadu anhu, dan mereka menyimpang daripada kebenaran. Wa inni, dan sungguhnya aku, kullama da'autuhum litaghfira lahum, setiap kali mana aku seru mereka, ajak mereka supaya engkau ampunkan untuk mereka, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka jadikan jari-jari mereka di telinga mereka, tutup. Okey? Wastaghshaw thiyabahum, mereka lungkupkan baju. Dia tak boleh buat, nanti selak nampak perut. Dia masukkan baju dia ke kepala dia. Okey? Dia sebalikkan baju. Saddu adhanahum, maksud dia mereka tutup telinga mereka. Li'alla yasma'u ma ad'uhum ilaih, supaya mereka tidak mendengar apa yang aku suruh mereka kepadanya. Kama akhbar ta'ala an kufar Quraisy, sebagaimana yang Allah Ta'ala beritahu tentang kufar Quraisy dalam surah Fussilat ayat 26. Wa qala alladhina kafaru, dan berkata orang kafir, la tasma'u li hadzal Qur'an, jangan kamu dengar pada Quran ini, walghaw fih, dan buat lara lah, buat main-main padanya, la'allakum taghlibun, moga kamu akan menang. Ni kalau kamu dengar-dengar ni bahaya ni. Quran tu dia takut nak dengar. Jadi awal-awal lagi dia tak nak dengar, dia tutup. Macam kita katalah, ni sebab jahiliah yang pertama, mana tutup pendengaran, tak nak belajar, tak nak tahu, tak nak dengar. Dan orang macam ni, kita kata macam Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mulk, kita baca dahulu, dia kata apa?
lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau kami dahulu mendengar, kalau kami dahulu berfikir, kami takkan jadi ahli neraka. Maksudnya ini adalah hujah yang paling besar. Ada setiap manusia, tak kira dia bangsa apa, warna kulit dia apa, bahasa dia apa, dia tak nak belajar, memang patut padan dia masuk neraka. Allah Ta'ala tak akan berikan. Pasal ada orang yang boleh gunakan timing dia untuk belajar, ada orang yang tak nak guna langsung, maka Allah Ta'ala berikan, memang kita kata benda tu padan dengan usaha dia, dan dengan kadar dia merasakan akhirat itu penting atau tidak. Mana kalau orang tu rasa pentingnya akhirat tadi, dia akan belajar mencari keyakinan, belajar untuk meluangkan masa dia untuk belajar mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengenal Rasulullah SAW, mengenal arahan-arahan Allah Ta'ala dalam Quran dan juga dalam hadis Nabi, supaya dapat dia patuh pada benda yang diperintahkan, tinggal dan dilarang, supaya dapat keredaan Allah Ta'ala ke atas dirinya dan dijauhi daripada kemurkaan Allah Ta'ala. Itu kalau dirasakan akhirat itu benar. Adapun kebaikan manusia ini dalam peringkat umur bawah 40-an, normally dia ada perangai panggil apa? Dia panggil kufur iba. Kufur i'rad. Kufur i'rad. Kufur yang berpaling. Dia bukan dia dengar je lari. Dia tak nak dengar pun. Nanti sampai dari peringkat umur tua sikit kan, dah mula badan tak larat, baru start. Di masjid lah. baru start. Dia time sekarang ni tak ada. Ni yang depan ni spesies ganjil. Yang depan saya ni spesies ganjil lah. Yang biasanya normally orang tak nak. Dia dah masa kosong, dia banyak benda. Kan inilah, itulah, mainan ni lah, Korea dan sebagainya, semua ada macam-macam. Kan? Jadi kita kata timing yang lain ni tertinggal ni, kalau orang tu betul-betul nak buat, dia rasakan pentingan lah. Macam orang nak kaya kan. Orang masuk MLM nak kaya. Kan dia pergi sungguh kursus. Kalau orang tu buat kat JB, turun ke JB, sanggup. Kan naik bas beberapa jam-jam, tak ada masalah, tak ada hal. Sampai sana pagi mamai. Kan? Kita kata kesanggupan manusia tadi berdasar pada apa? Kepentingan apa yang dia fikirkan. Tapi kalau dia kata dia rasakan akhirat tak penting, so padanlah dengan apa yang dia dapat nanti. Kalau dia rasakan penting, dia akan usaha dan kejar. Itu dia tak ada, Allah Ta'ala berikan semua tanda-tanda, dan mati itu pasti. Tak ada siapa tak mati. Kan kita tahu kita akan mati. Tapi tak pernah kita buat kerja untuk mati kematian kita, maka kita salah. Faham Jadi kata mereka memang tak nak dengar apa yang dikatakan oleh Nuh AS. Wastaghshaw thiyabahum. Dan mereka apa? Terbalikkan baju mereka, berkelubung dengan baju mereka sendiri. Ai tanakkaru. Mereka berkelubung lahu terhadap Nuh, li alla ya'rifu, supaya orang tak kenal dia. Orang tak kenal, Nuh tak kenal dia orang. Tutup kepala tak tahu. Ini kaum aku ke tidak ni? Jadi Nuh AS pun nak panggil ke? Nuh tak tahu. Bukan kami. Kami bukan mereka. Dia tutup kepala dia, belah. Tinggalkan Nuh AS. Wa qala Sa'id bin Jubair, berkata Sa'id bin Jubair wasuddi dan Suddi Dia kata watu ru'usahum li alla yasma'u ma yaqul. Mereka tutup kepala mereka supaya mereka tak dengar apa yang dikatakan oleh Nuh AS. Memang kita kata sabar tak Nuh. Kan, kalau kita tak dengar cakap tu, kita lantak engkau matilah. Actually Nuh AS tak pernah cakap macam tu. Dan dia berhenti berdakwah bila mana Allah Ta'ala kata lan yu'mina maka illa man qad aman. Takkan beriman dengan kau Nuh, melainkan siapa yang dah beriman. Itu je orang dia. Bila sampai arahan Allah Ta'ala yang tu, baru dia stop. Kalau tidak, waktu awal tu dia terus bergerak. Tak tahu bila, tapi dia terus bergerak. Dan kita, itulah kita kata kadang-kadang manusia ni kan, kita putus asa banyak. Kalau dia tengok kisah Nuh AS bekerja, power dah tahu. Sebenarnya tak ada masa, sebenarnya dia patut berhenti. Macam seorang ibu yang kata anak dia macam apa, kita kata dia hopeless kan. Dia sepatutnya macam banyak dalam masyarakat kita masalah. Dia salah faham. Bocor ke? Tak. Mana dia salah faham, contoh macam bila anak tu tak lulus SPM. Terus dia ingat anak tu tak ada masa depan dah. Bagilah ambil pesa lagi kalau dia kata nak ni kan. Tu macam kau tak ada harapan besar dah. Sedangkan kita tahu dalam dunia ni peperiksaan dan sebagainya kan boleh diambil balik. Nah, kita terus dah hopeless dah. Tak tahu. Saya jumpa ada orang tu yang sekarang ni alhamdulillah hidup dia okey kan. Mana dapat sampai sambung diploma management dan sebagainya. Dia dulu SRP dia atau LCE dia 7 kali dia bantai ambil. Iya. Sampai bila dia pergi UiTM dia waktu tu ITM lah. ITM kan. Institut Terjemah tak je U lagi. Waktu dia pergi ambil kursus ni kan, kelas malam dia belajar dan sebagainya, kawan-kawan dia kata aku rasa kau ni banggang gila, kau takkan lepas. Tapi kawan-kawan dia tengok lepas aku dapat diploma dan sebagainya. Mana maksud dia benda tu, kalau dia berhenti belajar habis. Nampak tak? Ini sertifikat dunia. 7 kali dia ambil gagal, ambil lagi, ambil gagal. Tapi sampai sekarang jual paper untuk BM dia tak pernah dia ambil. Dia nak ambil tak lepas. Kita nak fahamkan sekarang dia benda ni
dalam masalah ni sekarang ni, maksudnya kadang-kadang bila anak tu tadi tak jadi, sebenarnya yang mula lepaskan, tak nak bagi, sebenarnya adalah mak bapak sendiri. Dia orang yang kata macam, hopeless lah, kau tak payah ni dah. Kau tak payah, kau kahwin je. Yang dia kata, kau tak payah, kau sekian je. Kau kerja. Macam-macam macam tu. Salah. Kesalahan yang berlaku. Mana Nuh AS ni, dia tak rasa hampa. Kan dia faham macam Asia dengar kan. Bila orang tutup telinga dan sebagainya. Dia still go ongoing. Berdakwah, tidak pernah berhenti. Lalu dia kata apa? Mana dia dah diajak macam tu? Wastakbaru. Dan dia kata apa? Wasarru. Dan mereka berdegil. Ai istamarru ala ma hum fihi. Mereka berterusan di atas keadaan apa yang mereka padanya. Minasyirki, daripada kesyirikan, wal kufri, dan juga kufuran al-azim yang besar, al-fazi' yang dahsyat. Wastakbaru, dan mereka menyombong. Istikbara, dengan sesombong-sombongnya. Ai istaknafu instankafu. Mereka kekal, mereka tidak bergerak-gerak, an ittiba'il haq, daripada mengikuti kebenaran, tak nak ikut langsung. Mereka tunggu je, diam, tak tahu, tak layan, daripada mengikuti kebenaran. Wal inqiyadi lahu, dan juga patuh kepadanya. Thumma Nuh AS masih lagi tak berhenti. Thumma inni da'autuhum jihara. Kemudian aku seru mereka, ya Allah, dengan nyata, dengan terang-terang. Ai jaharatan, jaharatan bainan nasi, dengan nyata di depan orang ramai, di tengah-tengah orang ramai tu. Aku seru orang tengah-tengah ramai. Thumma inni a'lantu lahum. Kemudian aku, ya Allah, a'lantu, aku tinggikan suaraku, aku isytiharkan. Ai kalaman zahiran bisautin alin. Itu dengan kata-kata yang nyata. Dengan kata yang nyata, dengan suara yang tinggi. Kemudian mungkin tak boleh, mungkin ada orang rasa irritated. Ditukar pula. Wa asrartu lahum. Dan aku perlahankan untuk mereka. Israra, pelan-pelan. Mana ada mungkin tak suka beriman depan ramai-ramai, dia tarik ke tepi seorang-seorang. Mana dia buat semua sekali. Ai fi ma baini wa bainahum. Mana aku bisik-bisik pun aku buat juga. Itu di antara apa yang aku, di antara aku dengan mereka. Fanawwa alaihim da'wata. Mana maksud dia, Nuh AS perbagaikan untuk mereka ni dakwah. Ubah cara ini, tak boleh. Ubah cara ini, tak boleh. Dia ubah. Sentiasa dia ubah. Litakunu anjak fihim. Supaya dia lebih berkesan untuk mereka. Mana maksud dia, arti kata lain, tidak ada lagi ruang dah. Tak ada ruang lagi lain untuk mereka tidak patuh. Mana semua jalan mereka ambil. Mereka semua jalan, dimasuk. Fakultu astaghfiru rabbakum. Fakultu astaghfiru rabbakum. Dan lalu aku kata pada mereka, istaghfiru rabbakum. Mintalah ampun kepada Tuhanmu. Mintalah ampun kepada Tuhan kamu. Innahu, sungguhnya dia, kana ghaffara, adalah dia benar-benar maha mengampunkan. Dia benar-benar mengampunkan, sifat dia. Yursilis sama alaikum midrara. Dia akan utuskan ke atas kamu langit, mencurah-curah. Ay mutawasil amtar, berterusan hujannya. Daripada yang awal dengan berikutnya, berterusan, mencurah-curah. Walihada yustahabbu qiraati hadhihi surah fi salatil istisqa. Dan kerana ini digalakkan untuk pembacaan surah ini dalam solat istisqa. Li ajli hadhil ayah, demi kerana ayat ini. Wa hakadha ruwiya, demikianlah dikata, diriwayatkan an Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, daripada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu sa'adal mimbara, bahawa dia telah naik mimbar zaman Umar, dia naik mimbar ketika dia menjadi pemerintah, liyastasqi, untuk minta turun hujan, Dan actually macam saya kata, minta turun hujan banyak kaedah dan cara dia. Ada kadang-kadang Rasulullah solat, kadang-kadang Nabi minta naik atas mimbar, Nabi doa saja atas mimbar. Ada yang kadang doa biasa saja, tanpa sebarang ibadat lain diekorkan, diperbagaikan bentuk. Kerana Allah Ta'ala memakbulkan doa manusia tadi dengan cara yang dia kenaki sendiri. Kalau dia letakkan syarat kena solat, kita buat. Tapi kalau dia tak syaratkan, tak payah pun tak apa. Berdasar kepada apa kedudukan. Pasal Nabi SAW ada ketika tertentu, orang minta Nabi, orang kata, ya Rasulullah, mati tanaman, mati ternakan, kan, binasa dah tanaman, mati ternakan, doa Allah Ta'ala supaya turunkan hujan. Nabi atas mimbar, Nabi doa waktu tu juga. At that time, Nabi doa untuk doa turun hujan, dan hujan turun. Mana erti kata lain, ada kalanya Nabi ikutkan dengan solat, ada kalanya macam tu. Mana erti kata lain, dalam bab doa ini, kita boleh buat dengan berbagai bentuk. Tapi sekarang ni yang kita nak gambar kat sini, yang sedang ditekankan adalah masalah istighfar. Masalah istighfar. Jadi, bahawa Umar bin Khattab anhu, bahawa dia telah naik mimbar untuk minta hujan. Falam yazid ala istighfar. Lalu dia tak lebih banyak, tak ditambah. Umar tak tambah lebih daripada apa? Daripada istighfar.
Astaghfirullahalazim. Dia naik atas tu, dia tak buat benda, mereka istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dia berterusan melafazkan istighfar. Wa qara'al ayat fil istighfar, dan dia baca ayat-ayat berkenaan dengan istighfar, ayat minta ampun, supaya orang ramai dengar dan juga orang ramai bersama-sama dengan dia minta ampun, keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa min hadhil ayat, dan di antara ayat ini adalah ayat apa? Ayat yang kita sedang baca sekarang. Faqultu astaghfiru rabbakum, maka aku katakan, wahai kaumku, minta ampunlah kepada Tuhan kamu. Innahu, dia kana ghaffara, dia adalah benar-benar yang mengampunkan. Yursilis sama alaikum midrara, dia akan utus kepada kamu di langit mencurah-curah, mencurah-curah. Thumma qala, kemudian dia kata, laqad talabtul ghaitha bimajadihis sama allati satanzilu bihal matar. Demi sungguhnya aku telah minta hujan dengan majadih, mana dengan apa, dengan apa, penyebab atau punca, benda yang akan menarik langit itu turun. Allati, yang satanzilu bihal matar, yang dengan bacaan-bacaan tadi, istighfar dan ayat-ayat yang suruh istighfar tadi, akan turun dengannya hujan. Ini kata-kata siapa? Umar. Wa qala Ibn Abbas, dan berkata Ibn Abbas wa ghairuhu, dan selainnya, yatba'u ba'duhu ba'dha, yang akan apa, yang dikatakan midrara tu, awal dia diteruti dengan berikutnya, mencurah-curah pengertian dia. Okey. Wa qauluhu, dan kata-kata lepas tu, wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan dia akan panjangkan untuk kamu, banyakkan untuk kamu harta-harta dan juga anak pinak. Wa yaj'al lakum jannatin, dan dia akan jadikan untuk kamu kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan dia akan jadikan untuk kamu sungai-sungai. Maksud dia, idza tubtum ila Allah, bila kamu bertaubat kepada Allah, wastaghfartumuh, dan kamu minta ampun kepadanya, wa ata'tumuhu, dan kamu taati dia, taati akannya, kasurar rizqa alaikum, akan banyaklah rezeki ke atas kamu. Okey. Wa asqakum min barakatis sama, dan dia akan curahkan ke atas kamu, tuangkan ke atas kamu dari keberkatan langit. Wa ambatalakum min barakatil ardi, dan dia akan tumbuhkan untuk kamu daripada keberkatan bumi. Wa ambatalakumuz zar', dan dia akan tumbuh untuk kamu tanaman-tanaman. Wa adaralakumud dar tu lambung susu tu. Susu tu lembu, kan lembu. Dan dia punya tu, itu panggil dar'un, Mana, dan dia akan tumbuh untuk kamu tanaman, dan dia akan keluarkan susu untuk kamu daripada, kalau untuk kamu gambung susu binatang ternakan kamu. Wa amaddakum, dan dia akan panjangkan untuk kamu bi amwalin wa banin, dengan harta-harta juga anak-anak. Ai a'taqumul amwal wal aulad, dia akan berikan untuk kamu harta-harta dan juga anak pinak. Wa ja'alakum jannatin, dan dia akan jadikan untuk kamu kebun-kebun. Fiha anwa'us thimar, padanya ada banyak berbagai tanaman, buah-buahan. Wa khallalaha bi anhar al-jariyah bainaha, dan dia akan selang-selikan dengannya, padanya, dengan sungai-sungai yang mengalir padanya. Okey, baik. Dalam tafsir At-Tabari, saya try cari sebenarnya, saya buka yang asal, saya buka yang asal yang daripada yang lain lah, daripada tafsir lain. Yang tafsir Ibn Katsir yang asal, yang panjang, tak jumpa benda berkenaan. Jadi saya cek je dalam tafsir Tabari ni ada disebut berkenaan kata-kata ni, dan actually yang berkata ni Hasan Al-Basri. Dia kata berkata Rabi' bin Subaih Al-Basri, dia di kalangan anak murid kepada Hasan Al-Basri, Dia kata apa? Syaka rajulun ilal Hasan. Okay? Syaka rajulun ilal Hasan, telah mengadu seorang lelaki kepada Hasan Al-Basri, al-judubata, mana kemarau, kekeringan, kering kontang, air tak ada. Faqala lahu, lalu Hasan Al-Basri kata pada lelaki berkenaan, istaghfirillah, pergi balik minta ampun pada Allah Taala. Wa syaka akharu ilaihi al-faqra, dan mengadu kepada dia, kepada Hasan Al-Basri ni, yang seorang lagi, kemiskinan, harta tak ada. Faqala lahu istaghfirillah, balik minta ampun pada Allah Taala. Wa qala lahu akhar ud'ullaha ayyurzuqani walada, dan berkata orang yang ketiga kepada Hasan Al-Basri, doalah kepada Allah Taala supaya rezekikan aku dengan anak. Lalu Hasan Al-Basri kata kepada dia, istaghfirillah, pergi balik minta ampun kepada Allah Taala. Wa syaka ilal akhar jafaf bustanahu, dan mengadu kepadanya, kepada Hasan Al-Basri, seorang lagi, berkenaan keringnya kebun. Mana kebun dah ada, tapi kering kontang kebun dia. Faqala lahu istaghfirillah, dia kata pada orang berkenaan, pergi balik minta ampun Allah Taala. Faqulna lahu, lalu berkata anak-anak murid kepada Hasan Al-Basri, dia kata apa? Fi dzalika, dia kata faqulna lahu fi dzalika. Kami kata pada dia, apa hal? Kan semua orang datang minta solution, semua kau suruh dia bagi apa? Istighfar. Everybody coming
tanya ini, tanya minta itu, engkau cuma kata balik istighfar. Yang seorang datang, balik istighfar. Yang seorang datang, balik istighfar. Jadi dia anak murid dia pelik. Dia kata, ma qultain min indi syai'. Mana dia kata faqala, lalu berkata Hasan Basri, ma qultu min indi syai'an. Apa aku cakap dari aku dia bukan daripada aku. Ma qultu min indi syai'an. Apa aku cakap pada orang berkenaan tu bukan dariku sedikit pun. Bukan aku katakan daripada diriku sedikit pun. Inna Allah Ta'ala yaqulu fi surati Nuh. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Nuh, istaghfiru rabbakum, mintalah ampun pada Tuhanmu, innahu, sesungguhnya dia, kana ghaffara, dia adalah amat mengampunkan. Kalau kamu minta ampun, yursilis sama alaikum midrara, dia akan utus kepada kamu langit dalam mencurah-curah, wa yumdidkum, dan dia akan panjangkan untuk kamu, bi amwalim wa banin, dengan anak-anak dan juga dengan harta dan juga anak pinak. Wa yaj'al lakum jannatin, dan dia akan jadikan untuk kamu kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan dia akan jadikan untuk kamu sungai-sungai. Maksud dia itu cara yang kita katakan, maksud dia istighfar itu punya matlamat yang diberi kat situ. So kalau dia kata orang kita zaman kita sekarang ni perlukan nak ambil pelajaran sini, memang banyak. Dia kata istighfar ni banyak faedah. Tapi antara benda yang besar yang diberi kat sini dalam surah berkenaan, surah Nuh tadi, adalah diberikan segala benda tersebut. Apa yang orang terkurang dan sebagainya. Macam mana Nuh janjikan, maka dia masih berjalan sampai sekarang. Masih berjalan sampai sekarang. Mana kalau sampai sekarang masih lagi boleh orang tu nak minta, ya Allah berikan benda-benda berkenaan padaku, kerana itu janji Allah Ta'ala kepada kaum Nuh AS. Dia juga janji kepada kaum yang berikutnya. Mana kalau siapa tak ada anak, istighfar. Mana tapi kena ingat, benda tu masalah kita minta wajib. Allah Ta'ala berikan, Allah Ta'ala beri pada kita harus. Ini kadang-kadang ada orang salah faham. Dia kata dah buat dah tak jadi apa pun salah juga. Mana Allah Ta'ala dia nak berikan itu harus sahaja. Mana bagi Allah Ta'ala dia tahu apa yang patut tak patut. Mungkin agaknya orang tu garang sangat, tak boleh ada anak. Kalau ada anak mati sepak-sepak, maka tak bagi dia anak. Dia memang ada kita panggil apa, setiap benda aturan Allah Ta'ala tu dia tepat, paling betul. Tak pernah tersilap. Mana bila Allah Ta'ala aturkan satu perkara untuk seorang manusia tadi macam tu, manusia tu kena awal-awal lagi baik sangka dengan Allah Ta'ala. Jangan dia kata macam Allah Ta'ala tak sayang aku. Tak ada. Bahkan bila Allah Ta'ala berikan pada dia sesuatu, memang itu yang padan dengan dia. Dan kalau dia perlukan pembaikan, minta pada Allah Ta'ala dengan penuh adab. Kalau Allah Ta'ala perlu benarkan, maka berlaku perubahan, alhamdulillah. Jika tidak, bersyukur dengan apa yang ada. Jangan sekali-kali kita silap faham. Ni kadang-kadang bila ikut ayat ni tadi, dah sekian, baru kita suruh orang. Tak, bukan macam tu. Mana amalkan, baca, tapi kita kata bentuk pemakbulan tadi masih kita pulang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan terpulang pada kita. Bukan terpulang pada kita. Faham? Jelas? Okey. Dan dikatakan situ pula, dia kata apa? Dia kata hadza maqamud da'wah bitarghib. Okey, ini adalah kedudukan seruan supaya penggalakan. Ini panggil kita kata cara bagaimana dalam Islam ni, dia dua kaedah. Bila kita galakkan orang untuk satu perkara, sama ada kita takutkan dia atau kita apa? Bagi dia harapan. Contoh kat sini targhib dipanggil. Dia targhib. Mana suruh dia datang. Ini ada ini untuk kamu, ini untuk kamu. Mai buat benda ni, ini untuk kamu. Mana kita tawarkan dia tawaran-tawaran tertentu. Ini adalah kedudukan seruan dengan apa? Dengan targhib. Okey. Itu mula-mula dah ajak, tak nak Okey. Sekarang ni, thumma adala bihim ila da'watihim bitarhib. Dah tadi bagi targhib tak nak, suruh istighfar kan, kata nak harta dan sebagainya, dijanjikan tak nak buat juga. Baik, sekarang ni datang. Thumma adala bihim. Kemudian sekarang ni dia beralih. Dalam kisah Nuh AS ni, sekarang dia beralih pula. Selepas dia ajak kaum dia secara targhib, dengan galakkan, dengan apa ganjaran dan sebagainya, tak nak dengar. Thumma adala bihim, kemudian dia pusingkan alihkan bihim dengan terhadap mereka ni kepada ila dakwatihim bitarhib, dengan datangkan dakwah seruan kepada mereka dengan apa? Penggerunan. Dengan penggerunan. Takutkan orang berkenaan dengan perkara tersebut. Faqala. Lalu dia berkata pada kaum dia, malakum, apa hal kamu ni? La tarjuna lillahi waqara. Kamu tak berharap kepada Allah Ta'ala ini dengan apa? Waqar. Dengan penuh tunduk, dengan penuh kebesaran. Ai azamah.
azamah itu kebesaran. Qala Ibn Abbas dikatakan oleh benda ni oleh Ibn Abbas. Ibn Abbas katakan wa Mujahid dan Mujahid wa Dhahak. Wa qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, la tu'azzimuna Allah haqqa azamatih. Kenapa kamu tidak mengagungkan Allah Taala dengan sebenar-benar apa? Pengagungannya. Ai la takhafuna min ba'sihi wa naqmatihi. Dan kamu tidak takut daripada apa? Kekasaran Allah Taala ni, dan kekerasan dia dan juga hukuman dia. Kamu tak takut langsung. Tak takut langsung kepada Tuhan yang menjadikan semua benda ni. Wa qad khalaqakum atwara, sedangkan dia itu Allah Taala telah ciptakan kamu atwara secara berperingkat-peringkat. Qila disebut kat sini maksud dia min nutfatin, daripada nutfah, thumma min alaqah, kemudian alaqah, thumma min mudghah, kemudian mudghah. Semua dia stages dia. Kena tunjuk juga kot. Ingat tak nak tunjuk, tapi kalau kabel tak bawa saya tak tunjuk. Kalau ada kot. Ingat dia. Dia actually ayat ni di antara ayat yang digunakan oleh para ulama Islam untuk menzahirkan tentang i'jazul ilmi, mukjizat Al-Quran Karim. Kerana ayat ni menceritakan berkenaan dengan tajuk kejadian manusia secara berperingkat-peringkat, stage by stage. Dan kita kata sebenarnya benda ni ikut daripada buku sekolah kita. Kita pelik sebab kita nampak dalam buku sekolah kita macam tu dah. Tapi sebenarnya ilmu pengetahuan tentang perkara ni tidak pernah diketahui oleh manusia sebelum daripada ini. Bahkan sebelum daripada zaman ini, manusia sebenarnya tak tahu pun kita ini sebenarnya berperingkat-peringkat. Contoh yang boleh kita tunjukkan ni kot. Tak tahu mana tu. Ni kot. Okey. Contoh ni tengok depan ni. PowerPoint ni. Pasal ni kata manusia jadi secara berperingkat dan ahli sains tak pernah tahu. Okey, bila orang tahu tengok. Baik, mukjizat Al-Quran mengenai kejadian manusia. Tak nampak. Pasal silap letak warna. Okey, Allah Taala sebut dalam Quran dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-12 sampai 14 atau 16 kita ambil Allah Taala nyatakan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dari pilihan tertentu daripada tanah. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan dia sebagai sebagai nutfah di tempat tinggal yang kokoh, itu di dalam rahim. Thumma khalaqna nutfatan 'alaqah. Kemudian kami ciptakan nutfah tadi jadi 'alaqah. Fa khalaqna 'alaqatan mudghah. Kami jadikan 'alaqah tu jadi mudghah. Fa khalaqna mudghata 'izama. Kami jadikan mudghah itu jadi tulang belulang. Fa kasawna al-'izama lahman. Dan kemudian kami balut tulang belulang tadi dengan daging. Thumma ansha'na khalqan akhar. Kami ciptakan dia sebagai satu kejadian baru. Fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka Maha Suci Allah Taala, Maha berkat Allah Taala, sebaik-baik pencipta. Bukan terjemahan pun dah boleh dah. Tapi kita tak dibahas, cuma stages tu ada. From satu rupa per rupa berikutnya, satu rupa per berikutnya. Mana memang intentionally Allah Taala sebut nama berlainan. Satu, lepas tu satu jadi satu lain, satu lain. Sama macam ayat tadi lah. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kamu tak takut Allah Taala dengan sebenar-benar ketakutan? Wa qad khalaqakum atwara. Sedangkan dia telah ciptakan kamu secara berperingkat-peringkat. Ada peringkat macam Ibnu Katsir kata, ada nutfah, alaqah, mudghah dan sebagainya. Okey. Baik. Kalau kita lihat sebenarnya embriologi ni, ilmu janin dia asalnya dia sebenarnya kalau boleh dikatakan even dalam buka Britannica ke Britannica ataupun apa dulu Encarta sekarang tak ada keluar dah. Microsoft dikeluarkan sekejap je tu. Lepas tu pasal orang dah lari pergi Wikipedia, dia tak untung jual. So in the end dia tak ni dah, dia tak support benda tu. Tapi anyway, ensiklopedia yang besar-besar ni masih kekal lagi. Britannica masih ada lagi, either online ataupun yang bertulis, bercetak pun ada. So jadi dia sebut sebenarnya manusia punya pengetahuan tentang embriologi ni, ilmu janin panggil, sebelum daripada kurun zaman kita ni, dia lebih banyak kepada mitos, bayang-bayang, agaknya boleh jadi. Bahkan sebelum macam dia kata sebelum kurun ke-18, lebih layak dianggap sebagai satu spekulasi dan atau andaian daripada berbanding menjadi satu ilmu yang kokoh. Okey. Ini tentang sejarah, sejarah ahli falsafah Yunani Aristotle yang hidup pada tahun 384 hingga 322 dia terbalik tau, pasal umur dia makin jauh, makin kecil umur dia. Dia mati tahun 322 Masihi, sebelum Masihi, telah mengeluarkan pendapat bahawa janin terbentuk daripada pengumpulan dan pemekatan darah haid dalam rahim.
Ini kat pendapat dia. Dia kata pasal dia tengok logiknya, lepas perempuan mula mengandung, darah haid tak keluar. So, jadi maksud dia darah haid tadi bergabung dengan air mani dan dia jadi anak. Macam tu je. Okey. Kedudukan Aristotle sebagai seorang falsafah yang disegani telah menyebabkan dia memang bapa falsafah. Siapa boleh lawan? Nobody. Tak ada siapa go against dia. Semua patuh. Bahkan sebahagian ilmuwan dunia Islam ada separuh tu pegang dengan pendapat dia kerana tak berani nak langgar. Okay. Walaupun kita kata Ibn Hajar Asqalani dia dengan terang dalam Fathul Bari, dia kata walaupun ada ahli ilmu berkata macam ni, dia kata tapi dia kata hadis Nabi kata daripada air, dia kata dia terus dia tolak, dia kata tolak terus, dan pendapat yang dipegang oleh Ibnu Katsir Ibn Hajar Asqalani tadi, apa dia kata oleh beliau lepas berapa tahun baru kita jumpa betul. Maksud dia apa yang dia pegang tu kita kata ya ke tidak, orang tak takut kan, dia tak tukar, tapi Allah tak jadikan apa pendapat tadi benar sampai masanya, kerana Allah Ta'ala takkan jadikan Rasulnya bersalah dalam mengeluarkan statement. Jadi contoh gambar yang dilukis oleh Jacob Royfi 1954. Dia tengok, dia gambar A, ni A, B, C, D, E, F, G. Dia bayangkan ni rahim, okey. Air mani masuk, kemudian apa? Darah tu pekat, jadi anak. Okey, kan. Tapi yang bercakap tadi Aristotle, siapa lawan? Tak ada siapa lawan benda ni, okey? Dan pendapat Aristotle ni dipakai beratus tahun. Tak ada siapa yang tolak sehinggalah 1673 bila Alan Van Leeuwenhoek. Ni siapa-siapa nak tengok dia punya video video yang pakai penggunaan kamera ni boleh cari. BBC keluarkan satu rencana The Cell 3 episod. So dalam rencana berkenaan dia keluarkan cerita ni tentang tajuk ni. Macam mana Alan Van Leeuwenhoek dia jumpa sperma, lepas dia jumpa tu baru dah ahli-ahli sains lain berani tolak Aristotle salah. Mana pendapat Aristotle tadi, manusia ni daripada rahim tertolak dengan datangnya pendapat daripada orang yang jumpa sperma. Ini contoh gambar mikroskop kecil je, tak nampak apa benda dalam tu pun, okey. Yang dia kata dah penemuan sperma oleh Stephen Ham dan Leeuwenhoek pada 1677 dan juga ovum wanita, ovum sperma, ovum pada wanita pada 1672 oleh De Graaf, telah membawa pada perubahan besar terhadap pemahaman pembentukan manusia. Baru orang tukar, tak pegang dah pendapat Aristotle, okey. Namun begitu ada masalah kat sini. Bila manusia dah tengok ada benda lain dalam kejadian mereka, diorang tak nampak. So diorang mula bayangkan. Dia bayang apa? Dia bayangkan bahawa dalam sperma tu dah ada makhluk siap. Ni benda ni sains tau, sains. Orang kat sekolah tak belajar benda ni. Tapi dari sejarah manusia pernah bodoh macam tu. Kan, bayangkan dalam tu ada homunculus, ada manusia kedil siap. Lepas tu satu pihak kata dalam sperma, satu pihak kata dalam ovum. Tapi kerana mikroskop zaman berkenaan cukup lemah, maka diorang terpaksa diamlah. Orang tak tahu diam. Tapi diorang kata orang 200 tahun, 200 tahun. Mana Aristotle tu dah sesat dah 1000 tahun dah. Lepas tu kan 200 tahun lepas jumpa mikroskop, gaduh pula 200 tahun. Okey. Tu gambar contoh yang dia buat oleh Hard Soccer dalam ni dilukis siap. Bila dalam sperma tu dibayangkan ada orang kendil. Ini buku jurnal sains zaman berkenaan. 1694 digunakan untuk dizahirkan inilah rupa benih manusia. Dalam tu ada sperma kecil-kecil tu ada orang. Ada orang, kita seorang semua ada dalam tu. Dalam kapsul. Okey. Lepas tu satu lagi bayangkan benda tu dalam ovum wanita. Okey. Tapi bila kita lihat walaupun dah berjaya kita lepas daripada masalah darah haid, manusia daripada darah haid tu dapat lepas, tapi lepas dah jumpa benih masih gaduh lagi siapa sebenarnya buat anak. Siapa buat anak sebenarnya? Pasal apa? Adakah lelaki atau wanita? Bukan setakat tu je, dah tu dia siap ready made dalam tu. Ready made dalam benih berkenaan. Dia kata dan pertemuan antara fahaman ini hanya terhenti pada 1775. Apabila Spallanzani dan Wolff membuktikan bahawa sperma dan ovum dua-dua sekali dibentukkan untuk bentuk anak. Dan disaksikan dengan jelas persenyawaan pada 1879. Baru nampak betul macam mana pertentuman berkenaan dibuat oleh Herman Fall dan Oscar Hertwig. Dan 1883 itu 200 tahun ni kan. 1883 barulah dibuktikan secara kromosom
Mana dengan gambar rajam macam ni, maksud dia untuk jadi seorang anak, kan? Anak perlukan kepada apa? 23 daripada bapa, mak, 23 daripada bapa. Jadi 46, tak kira X, Y atau XX, barulah anak tu jadi. Dan lahir sebagai manusia, membesar. Lepas tu pusing balik. The cycle is kembali balik. Baru dia tahu bahawa dua-dua diperlukan untuk jadi anak. Tapi kita faham kat sini apa benda? Kan tadi ayat Quran kata, wa qad khalaqakum atwara. Apa dipahamkan? Dipahamkan bahawa ahli sains sebenarnya dia tak tahu. Asalnya dia sangka manusia dia dah haid. Ini pegang. Kemudian bila jumpa sperma dan ovum, dia sangka dalam tu dah ada, dah siap-siap. Okey, kemudian dah sangka siap-siap, dia pula bila sangka siap-siap dah ada dah tu, dia orang terpaksa tentukan siapa, lelaki ke perempuan sebenarnya ada orang tu. Makhluk halus tu kat mana? Lelaki ke perempuan? So in the end kita kata tanpa alat canggih, tak ada siapa jumpa sebenarnya benda ni. Menunjukkan bahawa apa? Apa Al-Quran sebut? Wa qad khalaqakum atwara, itu adalah mukjizat. Pasal kita manusia baru sekarang tahu. Tapi Al-Quran 1400 tahun dahulu, Muhammad SAW beritahu kita. Para sahabat tak pernah bincang sebab mereka ada mukjizat lain, diorang lihat. Kita sekarang ni melihat perkhabaran Al-Quran. Macam kita kata apa? Soalan apa tahu? Ilmu Quran kat sini, manusia zaman tu ilmu dekat sini. So Nabi tak terangkan lebih daripada tu. Tapi bila manusia sekarang berjalan, selepas 1400 tahun, jumpa. Betul lah Quran kata apa? Tapi kena ingat, dia tak berhenti kat situ. Maksudnya lepas kita lihat keajaiban ini, bukan kita berhenti kat sini saja. Pasal kita ada atas lagi. Atas dia bagaimana? Akhirat. Syurga. Neraka, alam barzah. Kita kata apa? Kita kata apa? Mahsyar, kebangkitan dari kubur. Semua sekali tu kita akan jalan sampai masa tu. Betul lah. So, jadi in the end kita kata maksud dia kita kata manusia tu kena faham bahawa apa-apa yang berlaku sekarang ni, kita kata dari segi pemberitahuan Al-Quran tadi, kena lihat dia sebagai satu mukjizat yang akan datang, bukan berhenti kat sini saja. Maksud dia kata waqad khalaqakum atwara, kerana sungguhnya dia telah ciptakan kamu dalam berperingkat-peringkat. Taurun, peringkat demi peringkat demi peringkat. Okey. Qila dikatakan maknahu min nutfatin, daripada nutfah. Thumma, kemudian min alaqah, daripada alaqah. Thumma min mudghah, kemudian daripada mudghah. Kalau kita dapat masa yang lain tu, insya-Allah saya akan tunjukkan apa benda nutfah tu apa, alaqah tu apa, mudghah tu apa. Qala Ibn Abbas, ini dikatakan oleh Ibn Abbas, wa Ikrimah dan Ikrimah, wa Qatadah dan Qatadah, wa Yahya bin Rafi', wa Suddi wa Ibn Zaid, dan juga Ibn Zaid. Wa qauluhu, dan Allah Ta'ala firman lepas tu, alam tarau, adakah kamu tak lihat kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa, macam Allah Ta'ala ciptakan langit ini 7 berlapis-lapis. Ai wahidah fawqa wahidah, satu di atas satu yang berikutnya. Wa jahalal qamara fihinna nura, dan dijadikan bulan padanya, pada langit berkenaan nur, cahaya. Wa jahala syamsa siraja, dan dijadikan matahari itu sebagai pelita. Maksud dia, biar Ibnu Katsir terangkan, saya baca dulu. Ai fawata bainahuma fil istinarati, dia bezakan untuk kedua-dua tadi dari segi penyalaannya. Bulan terang, tapi terang terpanggil nur. Matahari terang, tapi terang dia panggil siraj. Apa beza dia? Bahkan ada dia, kalau ada ayat lain dia kata dau, dia panggil dhiya. Wasyamsa dhiya'a, matahari sebagai dhiya, dan qamar tu nur. Apa beza dia? Okey. Fajahala kila kullam minhuma anmuzajan ala hiddah, mana dijadikan setiap daripada kedua-duanya sebagai satu contoh di atas batasan yang paling tepat. Liya'rafa al-lail wan nahar, supaya diketahui malam dan siang. Bimatla'i syamsi wa mughibiha, dan supaya diketahui malam dan siang dengan berdasar pada apa? Terbitnya matahari dan juga terbenamnya matahari berkenaan. Wa qaddarul qamara manazila wa buruja, dan ditentukan bulan tu ada ketentuan dia. Dia kejap sabit, besar, purnama, lepas tu kecil balik. Mana supaya orang tahu apa kadar-kadar dia. Mana ada buruj, ada kedudukan dia. Wa fawata nuruh, dan juga dia asing-asingkan, dia lebih dan kurangkan apa cahayanya. Fataratan, maka sekali-sekala yazdad, dia bertambah, hatta yatanaha, sehingga dia berakhir, terang sangat. Thumma yashra' fi naqsi hatta yastasir,
Kemudian dia apa? Mengecil. Kemudian dia kecil, kemudian bulan, kemudian terang, kemudian malap balik. Macam tu keadaan dia. Dan actually sebenarnya lafaz nur dengan daw ni atau siraj. Siraj ni pelita, kita tahu. Nur dia ni nak tahu nur dengan dia apa beza dia macam ni. Kalau dalam terang ada cahaya, terang dalam cahaya dalam terang. Mana keadaan terang macam ni, cahaya. Contoh macam sekarang ni kita nampak ni kan, dia panggil daw. Daw Kalau keliling gelap ada cahaya dipanggil nur. Kalau keliling ni gelap, patut ada cahaya. Cahaya yang ada satu tu dipanggil nur. Mana bila kita bezakan gelap dan terang, macam sekarang ni tak ada beza. Bila lampu ni ada kan, lampu tu pun ada, lampu tu pun ada, dinding ni bercahaya balik. So jadi sekarang ni apa sekarang ni panggil daw. Ni macam siang kan, matahari kan menyala, keliling tu terang ke gelap? Terang. Kalau malam, bulan tu bercahaya, keliling dia apa? Okey. Keadaan bulan macam tu dipanggil nur. Keadaan siang, matahari macam tu dipanggil daw ataupun ni. Tapi dan bahkan dalam ayat ni juga ada satu petunjuk berkenaan dengan bahawa matahari itu apa? Membakar. Terbakar. Bahkan macam pelita. Dia ada bahan bakar dia. Mana dalam sini kata siraj. Wa ja'alan syamsa siraja. Dia jadikan matahari itu apa? Sebagai pelita. Sebab memang matahari itu dia membakar. Dia terbakar dan membakar. Berterusan terbakar. Mana kita kata benda berkenaan, kita kata memang lepas kita kaji ada teleskop yang besar, baru nampak dia meletus-letus. Letupan apa nuclear fusion tu menghasilkan letusan-letusan. Mana berterusan terbakar macam, cuma tak tahu bila nak berhenti. Tu je. Tapi kita lepas dulu kita tak tahu, tapi lepas kita belajar rupanya ada limit dia. So Indian dari situ kita timbul tajuk, rupanya boleh mati juga matahari. Faham tak? Bila makin kita belajar tentang ilmu alam ini, makin kita tahu kiamat itu pasti berlaku. Makin kita tak belajar, makin kita ignorant, makin kita rasa kita kekal. Macam orang manusia lah. Kan bila dia kaji diri dia sendiri, tengok pandang diri dia. Dulu sihat, kan? Boleh lompat-lompat, terjun macam budak kecil kan? Kan lari, lompat-lompat, lari-lompat. So bumur ni suruh buat lari lompat. Kan? Seliuh pinggang, patah kaki, kan? Semua sekali tak boleh buat dah. Kenapa? Sebab bila time kita pandai macam tu je, kita tahu dah bahawa kita makin lemah. Kita makin lemah. Sekarang ni time muda-muda kita kuat, makin lemah. So apa kita faham sekarang? Kita akan menuju kepada apa? Kebinasaan. Kita akan tinggalkan dunia ni. So jadi kita tahu sebenarnya akhirat itu ada. Tapi sering manusia ignorant, tak nak fikir. So dia akan rasa dia kekal, atau dia tak pernah nak bertaubat. Itu bahaya dia. Sebab manusia ni sebenarnya ilmu tadi menambahkan dia untuk apa? Takwa. Patutnya tu Allah Ta'ala kata apa? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya takut Allah Ta'ala dari kalangan hamba-hambanya siapa? Orang-orang yang berpengetahuan. Mana orang yang berpengetahuan, dia akan makin takut Tuhan. Tapi orang tak ada pengetahuan, dia makin tak takut Tuhan. Liyadulla ala mudhiyi syuhur wal a'wam. Supaya bulan tadi dengan keadaan dia kecil, besar, kecil balik, menunjukkan kepada berlalunya bulan dan juga tahun. Okey. Kama qala, subhanahu taala firman dalam surah Yunus ayat ke-5, huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'a. Dialah yang menjadikan matahari itu sebagai daw, cahaya wal qamar nur, dan juga bulan itu sebagai nur, cahaya juga. Tapi faham saya bezakan tadi? Terang, cahaya dalam terang dipanggil daw. Kalau cahaya dalam kegelapan dipanggil macam tu, okey. Wa qaddarahu manazila, dan ditentukan bulan tadi kedudukannya. Li ta'lamu, supaya kamu tahu adalah sinina wal hisab, bilangan tahun dan juga perkiraan. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Tidak, Allah tak ciptakan benda itu kecuali apa? Dengan hak, dengan ukuran, ketentuan, kadar yang tepat. Tak ada yang salah. Bulan kita tunggu kan, dia akan lepas 19 hari, 14 hari kan, dia akan purnama. Lepas tu dia akan kecil balik. Kemudian dia pusing balik semula. Macam tu keadaan dia. Mana menunjukkan bahawa aturan tadi untuk kita perhatikan bahawa tidak ada benda yang Allah tak jadikan salah. Semua betul. So kalau kita tak faham lagi bahawa dengan semua aturan ini, maka siapa-siapa melanggar aturan Allah Ta'ala, dia akan dihukum. Pasal dia dah aturkan semua alam ni tepat. Tak ada yang salah. So kita, kalau kita bertentangan dengan keadaan tadi, kita adalah ganjil dengan alam ni. Macam mana? Cacat ni tak jadi hukum. Kalau dia kata akan tengok, kita kat Malaysia ni, kita buat lampu merah, traffic light. Kan traffic light lampu merah, apa tak letak je lampu kelabu ke untuk orang-orang yang buta warna?
Tak buat kan? Adakah kita menghina orang buta warna? Sedangkan dalam keluarga kita kadang bersepah buta warna. Di sisi hafal pula. Macam ni kan. Bila nak ambil test tu, sekolah driving school tu dah ajar apa? Kalau ini color ini, nombor ini. Kalau ini kau nampak, nombor ini. Dia buta color, tak nampak apa benda dalam tu. Mana kalau tengok lampu hijau tu nampak merah. Merah nampak hijau. Jadi kita sekarang ni bila kita buat peraturan, kita silap ke? Kerana tak ambil kira orang buta color. Tak salah. Kita tak silap, tak pernah silap. Sebab apa? Sebab memang itu ganjil. 1, 2 untuk supaya yang sempurna dapat tahu apa itu cacat. Macam dalam hadis yang dhaif berkaitan kisah ni bila Adam AS dia dijadikan dan ditunjuk pada dia anak cucu dia. Ada yang cacat, ada yang tak sempurna. Lalu Adam kata, ya Allah, kenapa kau jadikan anak aku macam ni? Anak cucu aku macam ni rupa dia Allah. Allah Ta'ala lafazkan kai tashkur supaya kau bersyukur. Mana kalau tak ada demam, kita tak tahu apa itu, sihat. Kalau tak ada buta, kita tahu apa itu, celik. So, go on lah. Tapi yang cacat tadi jumlah dia kecil. Untuk supaya ukuran kita tahu apa itu kesempurnaan, itu je. Dan maka Allah tak pernah zalimi orang yang cacat tadi. Maka orang yang cacat tadi dengan kecacatan dia bersabar. Seorang yang tak diberikan mata di dunia ini dan bersabar di atas ketiadaan mata dia. Gantian syurga terus, direct Allah berikan. Redha dia dengan apa kekurangan dia ada. Kita sekarang ni, kan contoh badan kita pendek, tak tinggi. Redha tak redha? Redha lah kan, bukan dia panjangkan diri kita. Macam orang yang buta tu dengan kebutaan dia redha dengan buta dia tadi. So, dia dapatlah syurga. Tapi yang pendek badan tak dapat. Tahu kan? Yang badan tak tinggi-tinggi tak ada dapat. Atau bulat ke, kan, perut tak petak-petak ke dan sebagainya, dia seketul bulat yang tu macam belon, tak ada. Tapi yang dia kata yang mata tak ada, tak diberikan kesempurnaan macam tu, dia bersabar dengan apa kehilangan dia, Allah Ta'ala berikan dia syurga. Itu janji Nabi SAW berikan. Jelas. Hatta kadang-kadang orang kena sawan, sakit sawan dan sebagainya. Kan perempuan wanita jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku sawan, kain aku tersilap, doa Allah Ta'ala supaya sembuhkan aku. Nabi kata, aku boleh doakan kau untuk Allah Ta'ala sembuhkan kau, atau kau bersabar di atas apa yang kepada kau, dan Allah Ta'ala, aku jamin untuk kau syurga. Lepas tu Nabi kata apa? Nabi kata macam tu, dia kata, baik Rasulullah, aku redha, tapi kain aku tersilap. Dia doa Allah Ta'ala supaya kain aku tak tersilap. Jadi Nabi doakan. Anyway, lepas daripada Rasulullah wafat, wanita tu hidup lagi. Ni cerita pasal ni tabi'in yang datang lepas daripada Rasulullah tak ada. Dia para sahabat tunjuk, kau nak tengok ahli syurga, tengok orang tu. Lepas tu para tabi'in terkejut lah. Ditunjukkan orang sawan. Kita bayangkan ahli syurga tu mesti, kan, butang sampai sini, kancing sini kan, jalan pakai songkok keras dan sebagainya kan, kopiah putih. Tiba-tiba datang dia tunjuk kepada wanita yang sawan. Memanglah kawan-kawan dia kata pahal sawan pula orang ahli syurga. Tapi dia ceritakan kisah tu balik untuk beritahu pada mereka bahawa itu ada janji daripada Nabi SAW kepada orang tersebut. Nampak? Jelas faham Jadi mana maksud dia? Apa-apa berkaitan tajuk kesempurnaan tadi betul dan tepat, tak ada silap. This no kata no wrong apa? Tak ada satu benda pun yang salah dan ciptaan Allah Ta'ala. Kita saja yang tak ada terhenti. Yufassilul ayat. Dia, itu Allah Ta'ala, memperincikan bukti-bukti dan tanda-tanda. Liqaumi ya'lamun, untuk kaum yang apa? Mengetahui. Siapa yang tahu, dia akan nampak benda-benda berkenaan. Dan dia akan tahu bahawa itu adalah aturan Allah Ta'ala yang maha bijaksana lagi maha adil. Baik. Wa qauluhu, sikit lagi ambil. Dan firman Allah Ta'ala lepas tu, wallahu ambatakum minal ardi nabata. Dan Allah Ta'ala tumbuhkan untuk kamu daripada bumi ini, yang kamu Nuh marah di kaum dia, dia herdik di kaum dia. Kau makan makanan Allah Ta'ala tumbuhkan kan, dia kata ambatakum minal ardi nabata, ditumbuhkan untuk kamu daripada bumi ini tumbuh-tumbuhan. Thumma yu'idukum fiha, kemudian dia Allah Ta'ala akan kembalikan kamu ke dalam tanah balik. Ai idza muttum, bila kamu mati. Bila kamu mati, kamu akan dikembalikan ke dalam tanah. Wa yukhrijukum ikhraja, dan dia akan keluarkan kamu daripadanya dengan satu pengeluaran yang baru. Ai yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Yu'idukum, dia akan kembalikan balik kamu kama bada'akum awwala marrah, macam mana mula-mula dijadikan kamu. Cuma tak ada siapa lahir keluar dari kubur nanti tak cukup umur. Tahu? Semua keluar nanti dari kubur nanti semua umur cukup, tak ada macam tak cukup umur, apa tak akhir balik, tak ada. Siapa yang bangun tadi akan umur dia cukup. Tak ada siapa yang lahir pada hari kiamat nanti dalam keadaan apa tak cukup. Dia jadi macam Adam lah, umur terus besar. Mana badan diganti baru dan dia akan besar terus. Tidak ada yang lahir-lahir keluar macam mak. Dia tak ada mak-mak. Semua keluar tu dalam besar. Maksudnya semua sebaya? Ya, semua sebaya.
Tak ada siapa yang tak sebaya. Atau mak kita ni pun sebaya dengan kita. Yang silang-silang orang mak ni pula. Tapi mana ada orang mak dia sendiri kan. Semua orang tahu. Mana dia tahu dah. Dalam alam haiwan sebenarnya Allah jadikan benda tu berlaku. Contoh yang disebut kuda. Kuda apa lagi binatang Ada 2-3 binatang saya baca. Dia memang kalau kita pisahkan dia daripada mak dia pun, dia tahu tu mak dia. Kita pisahkan, benda dia kecil, pisahkan, buat lari, kita letakkan dia takkan mengawan dengan mak dia. Dia tahu tu mak dia. Ada binatang antaranya kuda. Dia tak boleh. Kalau binatang lain, ayam dia kejar je. Tak kira mak dia ke nenek dia pun dia kejar. Tapi kalau dia kata kuda, tidak. Ada binatang tertentu Allah Ta'ala menjadikan. So kita kata macam tu, kefahaman Allah Ta'ala tunjuk pada kita, kamu macam tu nanti. Macam kita katakan pengetahuan tarikh akhirat kan. Macam mana kita akan berjalan, ke mana nak pergi. Ada signboard ke? Tak payah signboard. Macam ada penyu keluar, dia terus pergi ke laut. Kita macam tu juga, keluar daripada kubur, kita tahu nak jalan ke mana. Yang pening kepala macam kan, jalan mana tak ada. Keluar tu semua je akan keluar. Semua keluar dalam keadaan tahu nak pergi mana. Faham Baik. Wallahu ja'alakumul arda bisata. Dan Allah Ta'ala jadikan untuk kamu ni bumi sebagai hamparan. Ai basataha wa maddaha wa qarraraha wa thabbataha bil jibali rasiyah asyammi syamikhat. Itu maksudnya dihamparkan. Dan dimaksud kat sini hamparan ni kerak bumi kita tinggal. Kita sekarang ni yang kita tinggal kerak bumi. Dalam bumi kita lembut. So kerak bumi kita ni yang kita tinggal di atasnya. Yang kita sekarang ni kalau contoh macam mudah sikit kan. Mana tak gambar? Ada gambar tidak? Ada gambar. Gambar. Mana aku letak gambar? Sekejap. Okey. Ya. Contoh dia Contoh dia gunung. Okey, ni berah. Okay, contoh dia sini. Dia pasal kerak bumi kita ni macam ni. Okey. Kita tinggal kerak bumi kita tinggal ni, dia actually dia tak tetap tau. Dia sentiasa berjalan. Contoh macam gambar ni Dan gambar ni. Tengok. Ni gambar ni USGS keluarkan. Geological Surveyor dikeluarkan. Dia kerak bumi kita ni, dia kata idea macam ni, dia bersilang macam tu. Dan kita ada plate tektonik kita tinggal. Dia kadang-kadang dia macam tu. Kadang-kadang dia macam tu. Kadang-kadang dia macam tu. Contoh yang dia ambil kat sini, ini kawasan yang apa dekat belah apa, ni benua Amerika Syarikat. Ini lautan, Kemudian dia kata kerak bumi tu masuk macam tu. Macam kita sekarang macam pentas Sunda kita tinggal, dari situ masuk dalam. So, jadi benda tu, pergerakan tu sentiasa bergerak tau. Maksudnya kerak bumi kita sentiasa berjalan, tak pernah berhenti. Bahkan memang kita kata sentiasa berubah dan akan berubah. Terus berubah. Sebab kenapa sekarang ni orang pantai timur tengah hilang pantai, orang pantai barat jenuh tengok pantai. Pantai dia makin jauh. Sebab apa? Sebab kita punya kerak bumi sekarang ni tengah berjalan sini. Tengah moving. Yang tak berhenti lagi, masih berjalan. Okey, kita kata, tapi yang melambatkan pergerakan dia adalah gunung ganang. Macam mana? Okey, tengok. Dia gambar, mana gambar aku letak dia tu? Okey, contoh ni. Kan bila kita kata kerak bumi ni dia silang satu atas satu bawah macam tu. Movement dia. Dan benda ni kita kata glenseran macam ni kan. Ini maksud dia hari ni kita kat sini. Hari ni kita jiran dengan Indonesia. Besok jalan sikit kita jiran dengan Australia. Besok lari sikit kita jiran dengan US. Tak mati. Dan semua kata ni tanah dia, ni tanah kita asyik jalan kan. Jadi Allah Ta'ala selesaikan masalah ni dengan apa? Dia kata hamparan ni, kerak bumi kita tinggal ni, dia letakkan di kawasan mana pertemuan tu, yang gambar macam gambar ni, kawasan ni, dia timbulkan gunung ganang yang akan beratkan. Dia beratkan mana bila gunung akan tumbuh di sini. So bila tumbuh di sini dia akan bebankan kerak bumi tadi supaya tak berjalan terus, tak gelongsor. Supaya tak gelongsor, berat. Jadi gunung tu tunggu itu perlahan. Jadi berjalan tapi perlahan. Masih berjalan, tak boleh berhenti, dia berjalan. Macam gunung Everest kan. Sampai sekarang masih lagi naik. Pasal tolakan daripada benua India terus tolak, dia masih lagi naik. Cuma perlahan. Pasal apa? Ada gunung yang berapi yang menindih atas dia. Jadi kita kata macam di akhirnya akan jadi macam inilah. Macam kita kata gunung ni macam lama-lama lepas ini dia akan jadi ini. Nampak?
Jadi itu yang dikatakan Allah Ta'ala jadikan hamparan tu yang mana? Yang kita tinggal ni. Macam dia macam dihamparkan di atas macam kapet ni kan. Dia macam tu. Tempat mana kita tinggal selamat, tetap, kukuh, kan, tak goyang dan sebagainya. Itu tempat kita tinggal. Yang Allah Ta'ala katakan hamparan. Bukan maksud dia bumi lepek. Ni kalau ada orang salah faham, salah baca, dia kata, Quran kata bumi lepek. Quran tak pernah kata bumi lepek. Quran kata kerak bumi kamu tinggal tu. Al-ard kena kepada lafaz, tanah kita tinggal pun diberi ard. Okay? Apa yang bawah kaki kita beri ard. Itu tak ni. Faham, tapi tak ni. Benda tu actually masalah kata-kata tadi kita kata kena dibalik. Mana apa berdasar pada yang dia punya ilmu je lah. Dia bukannya maksum. Satu benda kena ingat. Baik. Maksud dia apa? Dia bentangkan ia dan dia sediakan ia dan dia tetapkan ia dan dia kukuhkan ia dengan apa? Dengan gunung ganang yang kukuh, memasak dan tinggi, yang menekan ke atas tanah berkenaan. Kenapa? Litasluku minha subulan fijaja, supaya kamu menyusuri padanya jalan-jalan dan juga lorong-lorong. Dengan sebab adanya gunung ganang tadi dan sebagainya, kamu boleh lintas. Mana dia tetap kukuh, maka tanah tu tidak bergoyang-goyang. Okey? Ai khalaqaha lakum litastaqirru 'alaiha. Dia ciptakan ia untuk kamu supaya kamu tetap di atasnya. Wa tasluku fiha aina syi'tum. Dan kamu boleh menyusuri padanya ke mana saja kamu kehendaki. Min nawahiha wa arja'iha wa aqtariha, daripada penjurunya atau pelusuknya ataupun kawasan-kawasannya semua sekali. Wa kullu dhalika mimma yunabbihuhum bihi Nuh. Semua itu yang kita bacakan tadi di antara perkara yang Nabi Nuh sebut pada mereka. Nabi Nuh terangkan, kamu macam ni, kamu macam ni, kamu macam ni, diterangkan. Masa mula bagi targhib, tak nak. Dia tarhib pula. Dia gerunkan mereka pada Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan segala benda ini. Alaihi salam. Ala qudratillahi wa azamatihi. Kepada diperingatkan oleh Nuh alaihi salam kepada mereka berkenaan dengan kekuasaan Allah Taala dan keagungannya. Fi khalqis samawati wal ard, pada penciptaan langit dan juga bumi. Wa ni'amihi alaihim, dan nikmat-nikmat Allah Taala ke atas mereka. Fi ma ja'ala lahum, pada perkara benda-benda Allah Taala jadikan untuk mereka, minal manafi' as-samawiyah wal ardiyah, daripada manfaat-manfaat kegunaan-kegunaan langit dan juga bumi. Fahuwal khaliqur razik, maka dia Allah Taala adalah pencipta yang maha memberi rezeki. Ja'ala as-samaa bina'a, jadikan langit itu sebagai binaan. Wal arda mihada, dan bumi itu sebagai tempat yang kukuh, yang diam, tempat tinggal. Wa ausa'a ala khalqihi min rizqihi, dan dia luaskan ke atas makhluk-makhluknya daripada rezekinya. Fahuwal ladzi yajibu an yu'bada, maka dialah sahaja yang wajib untuk disembah. Wa yuwahhada, dan diesakan. Wala yusyraku bihi ahada, dan jangan disekutukan dengannya sesiapa pun. Li'annahu, kerana dia Allah Ta'ala la nazira lahu, tiada yang setanding dengannya. Wala adila lahu, dan tidak ada yang setara dengannya. Wala nidda, dan tidak ada sekutu. Wala kufu, dan tidak ada yang sekufu dengannya. Wala sahibah, dan tidak ada dia teman wanita. Wala walad, tidak ada anak. Wala wazir, dia tak ada menteri, pembantu. Wala musyir, tidak ada penasihat. Bal, bahkan dia huwal aliyul kabir, dia maha tinggi lagi maha besar. Jadi kita kata benda tu kita dah bergantung pada dia semua sekali. So bila jangan associate apa-apa sekalipun. Tidak kayu, tidak manusia, tidak batu, tidak apa saja. Jelas? Jadi kita berhenti kat sini insya-Allah. Ada soalan? Ya. Jadi bencana alam kami sebabkan apa Indonesia ataupun okey. Bila kita kata bencana alam, actually kita namakan bencana. Contoh macam kita kena jerawat. Is it bencana? Macam kita kata tabi'i badan manusia perlukan perkara tersebut. Kita kata bila patut berlaku, kenapa ia berlaku, layak. Macam dikatakan dalam hadis kita bincang dulu, kalau Allah Ta'ala hukum semua manusia kat dunia ni, semua dia musnahkan, dia akan musnahkan mereka dengan keadaan dia adil. Tak zalim pada mereka. Maksud dia apa benda berlaku tadi, kita kata bukan kepincangan. Dia izinkan berlaku kerana sebab yang sepatutnya. Mungkin kalau tak lepaskan gegaran kat situ, tak lepaskan letusan di situ, maka dia meletup terus. Boleh jadi. Maksudnya dia lebih mengetahui kenapa patut. Kita boleh kata benda tu bencana alam. Pasal alam ni tak ada kekuatan. Maka Allah sebut dalam Quran dan surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid ayat 22 23. 22 23 Allah Taala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum
ma asaba, tidak menimpa, min musibatin, sebarang musibah, fil ardi, di muka bumi, wala fi anfusikum, tidak pada diri kamu. Kan kadang-kadang kita kan kena stroke lah benda, tumbang tak pasal-pasal, makan durian tiba-tiba tumbang. Oleh makan durian tak tumbang, kita makan durian tumbang. Mana maksudnya badan kita hilang kawalan. Tak pada bumi, tak pada diri kamu, tak akan menimpa musibah illa fi kitab, kecuali telah tertulis di dalam kitab. Min qabli an nabra'a, sebelum kami menjadikan ia berlaku. Sebelum jadi ia berlaku, memang dah tertulis dah. Inna dzalika, itu ala Allah di sisi Allah Ta'ala yasir. Menjadikan satu benda tertulis sebelum ia berlaku cukup mudah sisi Allah Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala jadikan macam tu? Supaya kenapa Allah Ta'ala jadikan semua tu beraturan dan sebagainya? Likaila ta'sau ala ma fatakum, supaya kamu tidak merasa hampa di atas benda yang hilang daripada kamu. Apa yang hilang, apa yang terlepas, mana benda tu memang Allah Ta'ala dah aturkan dah. Pasal kita tak pernah kita rasa benda tu berkenaan adalah musibah, melainkan lepas. Inilah masa saya kata tu kan, ingat tak? Kan katakan orang tu bertunang, dia bertunang dengan seorang person. Kan bertunang, lepas tu putus tunang. Lepas putus tunang, tiba-tiba dapat tunang lagi baik. Lepas tu dia kata apa? Si baik putus tunang hari tu. Betul tak? Jadi masa dia nak menimpa berkenaan, mana kita tak tahu apa di sebaliknya. Jadi mana kadang-kadang kita minta, Allah Ta'ala berikan aturan dia, nak dapat yang baru, dia kena buang yang lama. Faham tak? Kita nakkan gaji tinggi, Allah Ta'ala jadikan kau kena buang kerja dulu, lepas tu baru dapat yang satu lagi. Kita nampak ketika kena musibah tu, kita bila jahanam dunia aku. Tapi bila lepas dapat yang baru, kita kata apa? Alhamdulillah kena buang hari tu. Nampak tak? Dia aturan dia. Supaya kamu tidak merasa sesat apa yang hilang dari kamu, dan kamu tak gembira sangat dengan apa datang pada kamu. Sebab semua dah ada Allah Ta'ala aturkan. Sebab Allah Ta'ala dah aturkan. Okay? Inna Allah SWT la yuhibbu, tidak suka kulla mukhtalin fakhur, setiap orang yang berlagak sombong dan juga menunjuk-nunjuk. So secara tak langsung kita faham mana aturan tadi bukannya bencana, mana Allah Ta'ala berikan. Dia takkan ni. Jadi seorang mukmin dia faham bahawa bila kena, dia terus balik dengan apa, kata apa? Ya Allah, aku minta pada engkau kebaikan di sebalik perkara yang berlaku ni. Minta kebaikan Allah Ta'ala berikan di sebalik benda yang berlaku tadi. Jangan kita salah faham. Macam kita terangkan Nabi SAW kan, mana lahir-lahir mak dia, bapak dia mati, kemudian mak dia mati. From one point of view kita kata kesian, tapi di other view lain kita kata Nabi, Allah Ta'ala persiapkan Nabi untuk menghadapi benda yang berat. Jadi Allah Ta'ala jadikan dia tak boleh depending pada siapa-siapa. So dia lahir-lahir, bapak tak ada dah, lepas tu mak dia mati, lepas tu bapak atuk dia mati, lepas tu bapak saudara. Nampak tak? Supaya apa? Supaya dia jadi seorang yang tabah. So jadi kalau hilang dia tak pelik. Ini kalau dia kata tak pernah ada bapak tengah happy-happy tu jadi Nabi, lepas tu hilang bapak dia, kena tindas, nangis kata. Mana maksud dia akan berbeza keadaan. Jadi Allah Ta'ala membina seseorang itu untuk apa yang patut dia buat dengan binaan dia sendiri. So kita tak perlu kita kata macam apa hal lah, kenapalah, jangan tanya kenapalah. Terus dia kita balik, mungkin ada aturan Allah Ta'ala yang terbalik. So kita redha lah, belajar redha dengan ketentuan Allah SWT tu, kita kata iman. Itu dikatakan sebagai iman. Jelas? Okey, berhenti kat sini. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa salamu alhamdulillahi alamin. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.